Alright. Okay, macam mana nak jadi orang kaya? Okay. Hari ni hari hujan lawak, saya ingat aku punya topi. Okay, pagi. So topik hari ni macam biasa, saya punya topik adalah kisah orang kaya. So hari ni saya nak bercerita tentang macam mana nak jadi kaya. So saya nak bercerita tentang salah seorang mentor saya lah. Saya ambil dia punya buku dia. Mana dia punya buku? Ni ke? Ni. Alamak, hari hujan. Ni salah seorang mentor saya, Dr. Niki Syuhada Syukur. So daripada story dia ni, saya dapat tangkap lah macam mana kita ni orang biasa boleh jadi kaya. Alamak, baru nak berjalan, tapi hari dah hujan. Okay, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. So Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau nak tempah kereta sewa, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatic.com. Okay, untuk bisnes kereta sewa, banyak yang bertanya lah, masih buat lagi ke, dah tak buat ke? Actually bisnes kereta sewa masih lagi jalan. Cuma sekarang ni saya dah hand over bisnes tu dekat kawan saya. So dia yang urus lah. Nak tempah apa semua dia yang urus. Alright. Dan sekarang ni saya fokus kepada, saya jadi ejen SKV lah. Alright. So saya jadi ejen untuk produk kesihatan ni. Alright. So ada tak sesiapa yang pernah kena ni? Sekejap, saya off dulu yang ni. Okay, so sambil tu hari ni saya nak bercerita tentang saya punya salah seorang saya punya mentor lah, Dr. Niki Syuhada. Okay, ada tak sesiapa yang pernah kenal, pernah dengar nama Dr. Niki Syuhada? Ni buku dia lah, sorry lah dia tak clear sikit. Tak clear, ni buku dia, buku yang dia tulis. Alright. Hari hujan lah pula. Okay. Test 1 2 3, test 1 2 3. Adakah orang mendengar saya punya live video ni? Suara clear ke tidak? Saya nak berjalan, tiba-tiba hari hujan pula. Belakang tu hari hujan sini. Ada. Okay, so sebelum tu saya cerita sikit lah pasal saya, sebab mungkin ada yang tak kenal saya. Saya ni sebelum saya terlibat dalam bisnes, sebenarnya saya dulu kerja dekat universiti, kerja mengajar lah kan. Tahun 2005, and then masa tu saya terperangkap lah dengan masalah hutang. Masa tu kira dapat gaji, duit gaji saya tu habis bayar hutang je. And then saya start buat bisnes. Actually banyak bisnes saya buat. Dan bisnes yang menjadi adalah bisnes kereta sewa. So saya mulakan bisnes kereta sewa pada tahun 2006. Saya beli kereta 2 biji dan saya sewakan lah. Dan alhamdulillah rezeki saya dalam bisnes kereta sewa, bisnes tu berkembang sampailah pada tahun 2011 saya kira decide untuk berhenti kerja sebab nak fokus kepada bisnes kereta sewa. So saya start bisnes kereta sewa 2006. 2011 saya berhenti kerja daripada universiti dan saya memang full time buat bisnes kereta sewa. Alright. So tak apa, be positif je. Tak ada masalah kan. Kaya ni bukannya kaya duit, kaya kesihatan pun kaya kan. Duit pun kaya, ada masa lah banyak pun kaya kan. Kaya ni subjektif. Ada orang dia tak ada duit tapi dia kaya dari segi kesihatan, dia kaya dari segi kawan-kawan, dia kaya dari segi akhlak, kan. So macam mana nak jadi orang kaya? So kalau boleh kita nak kaya segala-galanya. Kita nak kaya dari segi kewangan, kita nak kaya dari segi kesihatan, kita nak kaya dari segi akhlak, kita nak kaya dari segi masa kan. Alright. Okay, so 2011 saya berhenti kerja. And then 2000 kira macam saya buat bisnes sewa tu dalam keadaan hutang keliling pinggang. 2011, 2012 tu saya dah berjaya lah capai 1 juta pertama. Alright.
Okay, so 2012 saya capai 1 juta pertama. Masa tu saya buat bisnes kereta sewa. And then 2012 2013 saya punya sale tu naik jadi 1.7 juta. Lepas tu 2014 naik jadi 4 juta. And then 2015 alhamdulillah company saya generate duit lah dalam 5 juta lah kan. Alright. So kira macam daripada start saya buat bisnes kereta sewa tu, kira macam start saya berhenti kerja tu, bisnes tu very good lah. Sebulan saya punya profit boleh dapat dalam 30,000, 40,000 kan. Alright. And then tapi start tahun 2015 bermulalah bermacam-macam cabaran yang saya hadapi sampailah masuk tahun 2020. Disebabkan PKP, disebabkan COVID-19, bisnes saya tu memang terjejas teruk, memang jatuh teruk, sampai kira macam langsung tak ada income lah. Masa tu 2019 saya punya macam income company dalam 5.9 juta. Customer pun dah ramai. Customer saya ada lebih kurang 30,000 orang. And then saya punya macam masa tu saya start buka peluang bisnes. Saya start buka cawangan lah. Masa tu saya menggunakan sistem licensing. Dia macam franchise lah. Saya ada lebih kurang 100 orang licensee. Okay. So business tu okay, very good. 2019 sebulan boleh dapat dalam 400,000, 500,000 kan. And then tapi masa tu memang antara mencabar juga. Sebab apa, bila bisnes tu nak berkembang, banyak benda lah nak kena bayar, dengan GST-nya, dengan KWSP-nya, dengan LHDN-nya, macam-macam lah kan. Alright. And then kira macam masa start daripada tahun 2015 tu, saya diuji lah macam-macam benda yang saya kena hadap. And then masuk tahun 2020, tambah lagi dengan COVID pun semua, terus melingkup lah, jahanam terus kan. And then masa PKP tu, masa bulan 3 kan, macam company saya memang langsung dah tak ada income dah. Sebab apa, saya banyak buat bisnes sewa. And then customer saya ni banyak pelancong lah. Alright, banyak pelancong. 80% customer saya adalah pelancong. Saya tak fokus kepada market domestik lah. Sebab pada saya pelancong ni dia lagi best lah, dia punya margin kan. Kalau kita fokus kepada domestic market, dia harga dia tak apa cantik, lepas tu persaingan pun agak tinggi lah. Macam company saya 80% pendapatan datang daripada customer daripada luar negara. Alright. Tapi bila disebabkan COVID, disebabkan PKP, business tu jatuh teruk lah. Alright. And then saya pun tak berdiam diri. And then saya cuba yelah, bisnes kereta sewa memang tak boleh jalan. So saya terpaksa buat bisnes lain. And then masa tu saya nampak lah jual produk lah kan, jual produk. And then masa mula-mula tu saya cuba jual produk makanan lah. Ada ke yang mendengar ni? Ada ke mendengar? Saya ada baca komen, kalau you tak suka dengar, you tak payah komen apa-apa. Kalau you tak ada benda yang bagus untuk you komen, you tak payah cakap, you tak boleh tulis apa-apa. Kan? Tak payah nak jadi toksik, tak payah nak membuatkan orang down. Kan? Kalau you tak ada apa benda-benda yang bagus untuk ditulis, tak payah tulis. Kan? Aku serabut betul. Betul tak? Teruskan. Kan? Dengar. Jangan layan toksik. Alright, so hari ni saya nak bercerita. Saya hari-hari saya suka bercerita tentang macam mana orang kaya. Sebab apa, saya terinspirasi dengan orang kaya. Dan saya banyak kawan-kawan saya orang kaya. Masa saya buat bisnes, masa saya pergi belajar, saya jumpa ramai orang kaya. Dan saya nak gunakan story dia orang ni untuk memberi inspirasi kepada you all. Kan? Sebab apa, orang biasa susah nak kawan dengan orang kaya ni. Kan? Tapi saya ni tak adalah kaya mana, tapi saya banyak pergi belajar dan saya banyak jumpa orang kaya. So ni salah satu orang kaya yang saya jumpa. Sekejap, saya cari dia punya buku. Dan saya belajar something lah daripada dia. Ni, sorry dia punya tulisan tak clear. Ni buku dia tau, Dr. Niki Syuhada Syukur. Ni salah seorang mentor saya lah.
Dan bila saya belajar dengan dia, wah, saya nampak inilah kunci macam mana nak jadi kaya. Saya habiskan dulu saya punya cerita, and then sebelum saya sambung cerita Dr. Nikki ni, saya habiskan dulu saya punya cerita. Okay, and then saya tahun 2020 saya cuba jual produk. Alhamdulillah boleh jual produk, tapi itulah, saya pun tak ada ilmu, and then business tu end up rugi. Produk semua bagus, cuma itulah, tak ada rezeki, and then tak ada proper system, tidak ada proper training, tidak ada bahan marketing yang betul-betul bagus, and then kira macam sale yang saya buat tu kira habis bayar gaji je kan. Masa tu saya ada 6 orang pekerja kan, dapat buat sale tapi duit untung tu habis bayar gaji je. Lala saya sendiri pun tak ada untung, dan saya kena top up duit sendiri. Itulah, produk bagus, cuma mungkin margin untung tu tak seberapa lah. Lalas masa Disember 2020, kira business tu memang saya punya staff semua berhenti apa semua, and then business tu memang langsung tak boleh jalan lah. Alright, so hari hujan ni saya nak jalan kan, kat belakang sini hujan. Biasa saya jalan tau. Okay, so and then kira macam sekarang ni tahun baru 2021, selamat tahun baru. Dan saya nak cerita sikit perjalanan saya pada tahun 2021. Masa masuk tahun baru tu, saya ingat saya menyambut tahun baru dalam keadaan yang sangat sedih. Bisnes kereta sewa saya still tak boleh jalan, and then saya punya pekerja berhenti kerja semua. Lepas tu saya punya saving pun makin kira macam dah nak habis lah. Sebab apa, masa PKP tu saya banyak keluar duit saving untuk, kira lah kita nak berniaga, nak buat modal, tapi tak balik modal, rugi. So duit saving pun nak habis. Lepas tu saya punya hutang pun makin bertambah. Lepas tu saya tak boleh nak bayar hutang kan. Lepas tu saya dah start kena saman dah. Produk apa tuan? So sekarang ni saya jadi ejen SKV. Saya jadi ejen SKV. Sekejap saya off ni. Ni sekarang ni saya cerita, pada bulan Februari saya join company ni. SKV ni dia jual produk kesihatan lah, produk untuk kencing manis. Kan sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Modal dia RM65.40 untuk Semenanjung, Sarawak RM66.40, Sabah RM71.30 dan Singapura RM81. So saya nak share ni produk dia partner. Company ni dia ada 9 produk lah. So dia fokus kepada produk kencing manis, ada vitamin pun ada, untuk kuruskan badan pun ada. So saya cerita macam mana saya bermula daripada tahun 2021 dalam keadaan saya memang down gila. Memang business memang business kereta sewa memang jahanam. Business jual produk memang tak untung. Duit saving pun dah nak habis. Lepas tu hutang pun makin bertambah. Lepas tu saya pula kena saman lah. Sebab apa? Tak boleh bayar hutang. So saya cerita ni supaya saya rasa dekat luar sana ramai orang yang menghadapi masalah macam saya. Ada tak sesiapa yang dalam situasi tertekan sekarang ni? Tambah-tambah ada yang ditimpa musibah dengan banjir, rumah semua hancur apa semua kan. So saya pun pada tahun 2021 saya dalam keadaan macam tu. Memang saya dah buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006. And then alhamdulillah memang berjaya, memang buat duit. Tapi bila COVID datang je terus jahanam. And then saya cuba bangkit jual produk, bukannya untung lah, jadi rugi lagi lah. Saya terberhutang pula. So memang saya lost everything. Kan, kena saman lagi tu. Sebab apa? Tak boleh bayar hutang. Okay. So saya rasa lah ramai orang yang macam saya, yang menghadapi masalah macam saya. Saya lagi bang, kerja pun dah kena buang. Allahu Akbar. So semoga bertabah. InsyaAllah lah ada rezeki tu, ada rezeki. And then macam mana saya bangkit balik? Sebenarnya saya masa awal tahun tu saya rasa lah macam Tuhan tak sayang kat saya. Tuhan
bagi bala kat saya. Masa tu lah saya fikir, kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa Tuhan uji saya macam ni kan? Saya rasa lah saya saya bukannya orang baik, tapi saya rasa tak adalah saya buat jahat apa-apa kan. So macam tak boleh terima kan. And then ada satu hari tu saya terbangun tidur, and then saya buka TikTok and then saya terdengar ada seorang ustaz lah, Ustaz Don. Saya tak ingat dia punya video, tapi saya dengar suara dia kata, kita ni kadang-kadang bila Tuhan uji, bila kita jatuh apa semua, you jangan anggap Tuhan tak sayang kat you. You jangan anggap itu bala dekat you. So kadang-kadang you jatuh tu sebenarnya itulah yang terbaik untuk kau. Itulah rahmat untuk kita kan. So mula-mula tu saya cakap, aku ni jatuh teruk ni, hampir macam almost nak bankrupt kan. Tapi ustaz tu cakap, you anggap benda tu itulah yang terbaik untuk you, itulah rahmat. So saya pun kira macam cuba terima benda tu. Sebab apa, Ustaz Don tu dia cakap, so macam sekarang ni hari hujan kan, hari hujan, hujan renyai-renyai. So ustaz cakap macam hujan tu daripada langit jatuh ke bumi dan dia membawa rahmat kepada manusia. Tak ada orang cakap hujan tu membawa bala, kecuali banjir lah kan. Tapi kadang-kadang banjir tu pun rahmat juga kan. So anggaplah kejatuhan kita tu, ujian tu, itulah rahmat kepada kita. Itulah benda yang terbaik untuk kita. So bila saya melalui perjalanan daripada awal tahun 2021 sampai hujung tahun, and then bila saya fikir balik, betul juga kan. Sebab apa, sebenarnya bisnes saya tu dah lama struggle daripada tahun 2015. Sebab apa, saya ni minat berniaga, saya minat tolong orang, saya minat jumpa orang, saya minat kereta. Tapi ada satu part saya tak suka. Saya tak suka bab urus akaun, saya tak suka nak urus manusia. So bila saya hanya fokus benda yang saya minat, tapi saya tak fokus kepada benda yang saya tak minat, itu yang jadi masalah. So macam-macam lah, saya kena penalti lah, cukai lah, kena bayar tu bayar ni apa semua. So bisnes tu jadi struggle lah. Bisnes tu jadi struggle. And then saya nak keluar daripada bisnes tu tak boleh tau. Sebab apa, you dah buat bisnes kereta sewa tu dah lama, 2006. Daripada 2006. And then memang customer pun dah ramai kan, income pun dah okey. Tiba-tiba you nak pergi keluar buat bisnes lain, it's not easy. It's not easy. So siapa kat sini yang macam tu, dia dah buat bisnes tu, masa dia start bisnes tu dia suka dengan bisnes tu kan, dia suka. Tapi bila lama-lama bisnes tu dah berkembang, banyak benda dia nak kena fikir. Dia nak kena fikir pasal akaun, dia nak fikir pasal cukai, dia nak fikir pasal pekerja, dia nak fikir pasal marketing, branding, dia nak fikir nak pergi training apa semua. So banyak business owner dia jadi macam tu. Mula-mula dia buat bisnes tu sebab dia suka. Tapi lama-lama bila bisnes tu berkembang dia jadi serabut. Kan? Betul. Dengan hutang, dengan anak-anak kecil, rumah sewa, memang ujian besar, tapi tetap bersangka baik dengan bercipta. Akaun sangat-sangat penting dalam bisnes. Betul. Akaun tu penting, tapi saya tak suka akaun. Saya tak suka. Kau tanya aku debit kredit pun sampai sekarang saya tak faham. Saya suka buat marketing, saya suka buat sale. Kalau nak urus akaun apa semua, saya tak suka. Sebab apa, kita ni bukan semua benda yang kita pakar. Ada orang dia suka akaun kan, ada orang dia suka human resource, ada orang suka marketing. So macam saya fokus dekat mana yang saya suka je. Alright. So saya rasa banyaklah business owner yang macam saya. Ada tak sini sesiapa yang dia berniaga, masa dia mula-mula bisnes tu dia excited. Tapi bila bisnes dia berkembang, banyak benda dia nak kena fikir kan. And then dia tak suka buat benda tu. And then dia struggle. And then dia nak keluar tak boleh. Kan? Alright. Okay, kena lantiklah orang yang dipercayai untuk urus tu. Saya ada pekerja, 4 orang pekerja yang handle bahagian akaun. Tapi pun dia orang pun saya pun ambil pekerja pun orang biasa je kan. Tak ada pengalaman. So banyak kesilapan lah. Alright. So company saya bukannya company besar kan. Sebulan saya bayar gaji untuk akaun saja 6,000.
RM6,000 kan. Tapi dia orang tu tak ada pengalaman lah. Kita nak ambil orang yang power-power ni, kita lah pula tak ada bajet kan. Nak bayar gaji RM4-5,000 tak ada bajet kan. Sebab apa, kita company kecil. Bisnes saya ni memang open market, bukannya ada tender apa-apa kan. Sembang senang kan. Cakap senang tapi nak buat tu bukannya senang lah. Alright. So hujan pun, hujan berhenti lah. Masih hujan lagi. Jangan 100% percaya. Betul juga. Alright, so tak best lah. Tak boleh jalan tapi hujan dah berhenti. Boleh kot. Hujan dah berhenti kot. Okay, so boleh lah hujan sikit-sikit. Okay, so and then 2021 kira macam bisnes saya memang betul-betul jatuh. And then saya masa tu saya kena bangkit balik. Saya kena bangkit balik sebab apa? Saya ada isteri, saya ada anak kan. So kalau saya down, macam mana, siapa nak bagi makan dekat dia orang kan. And then saya fikir apa benda aku nak buat. Masa tu awal tahun 2021, masa tu masih lagi lockdown kan. Masih lockdown, and then bisnes kesewa memang tak boleh nak jalan. Even sekarang ni, walaupun rentas negeri sudah dibuka, tapi bisnes kereta sewa tu, tempahan kereta sewa banyak, tapi nak dapatkan supplier tu agak susah lah. Selamat pagi. Okay, so saya pun fikir-fikir apa benda aku nak buat kan. Apa bisnes yang aku nak buat. And then masa tu saya fikir, okay, kalau aku nak buat bisnes tu modal dia tu mesti tak besar lah. Kalau boleh saya nak buat bisnes modal kecil. Lepas tu kalau boleh saya join mana-mana company. Company tu dia provide semua benda lah. Macam bahan marketing dia bagi, training dia bagi, ada proper sistem kan. And then so untuk berjaya ni saya kena join mana-mana company yang kira macam kita fokus buat sale je, and then yang lain-lain tu company tu provide. And then sebenarnya saya dah lama follow lah company SKV ni. Company SKV ni. So saya dah lama follow. Sebab apa, saya kenal founder dia ni daripada tahun 2017. Tapi saya tak ambil pot sangat lah. And then macam SKV ni, dia ada jual satu produk untuk kurus. Produk dia, nama dia Zero. SKV Zero kan. Sekejap saya ambil dia punya ni. Ada tak? Ui, bag saya penuh lah. Oh ni ada. Okay, so SKV ni dia ada satu produk ni, dia pemanis tau. Dia stevia. Kalau you guna produk ni, dia macam boleh control you punya berat badan kan. And then sebelum saya decide nak jual benda ni, sebenarnya saya ada jual satu produk yang hampir sama tapi brand lain. Cuma produk tu dia stevia juga. Siapa pernah makan stevia? Okay. So yang ni, yang SKV punya ni, harga dia RM60. Okay. And then produk yang saya jual sebelum SKV ni, harga dia RM30. Saiz botol sama, kuantiti sama, tapi yang SKV harga RM60. Yang satu lagi produk tu brand lain, harga dia RM30. Okay, cuma yang produk yang saya jual tu masa mula-mula tu, isu dia adalah isu buang harga. Kan, stevia pengganti gula. Isu dia adalah isu buang harga. Okay, produk tu bagus. Masa saya start jual produk tu bulan 10 lah, bulan 10 2020. So bulan pertama tu saya promote, alhamdulillah lah dapat jual dalam 2000 botol kan. And then macam yang founder produk tu pun dia bagi saya margin tinggi lah. Produk tu harga jual dia RM30. Saya dapat harga RM12 sebotol. So dia punya profit margin tu dalam 60% lah, besar. Cuma isu dia, produk tu bagus. Cuma isu dia adalah masa saya start jual tu, sebab apa, saya bukannya orang pertama lah yang jual. Produk tu dah lama, daripada tahun 2008. So dia dah ada ejen dia yang lama, yang dah lama lah kan. So saya start nampak
dekat Shopee, Lazada ada ejen yang buang harga. Ada yang jual paling teruk lah, ada yang jual sampai RM15 sebotol kan. So saya pun inform jugalah dekat founder, Haji, produk ni ada orang buang harga dekat Shopee, Lazada kan. Susah lah kalau saya duk promote, mesti orang akan bandingkan dengan Shopee, Lazada kan. So founder dia pun cakap lah, dekat Shopee, Lazada tu sikit sangat Wahid. You abaikan je sikit sangat tu. So saya pun dah tak apalah, promote je. Sambil promote tu saya dapatlah juga buat jualan dalam 2000 botol kan. 2000 botol. Untung dia tak banyak lah, sebab apa? Ada yang saya jual dekat stokis, ada yang saya jual dekat agent, and then ada juga saya jual dekat dropship, and then ada juga saya jual dekat customer lah. So untung dia tu dalam 20% macam tu kan. Okay, so tapi along the way saya duk promote, macam orang akan pergi tengok dekat Shopee, Lazada, dan dia akan argue lah, you jual RM30 dekat Shopee, Lazada ada jual RM15, macam mana ni, apa cerita kan. So saya pun tak boleh nak kata apa, sebab apa, yang jual tu ejen produk tu juga kan. So saya tolong buat marketing free. Kita duk tolong buat marketing free, and then macam kalau macam ni susah kan. Kita duk promote tapi orang akan beli dekat Shopee, Lazada. And then bila kita cakap dekat founder pun cakap sikit je tu abaikan. Kita macam tolong buat kerja free lah. Siapa kat sini yang dia adalah ejen produk yang jenis pegang stok? Ada tak kat sini yang dia stokis ke kan, stokis ke ejen ke, dan mesti you hadapi masalah ni, you hadapi isu buang harga? Ada tak kat sini? Kalau you masih menggunakan sistem stokis ejen, mana you pegang barang, you akan menghadapi isu buang harga. Sebab apa? Ada orang yang ada modal. Siapa yang ada modal, dia akan beli barang tu banyak-banyak, and then dia dapat harga murah kan. Lepas tu dia macam ejen-ejen lain buat marketing, promote. Lepas tu dia pergi buang harga dekat Shopee, Lazada apa semua. So kita ni tolong buat marketing free, and then yang dapat hasil tu orang yang ada duit. So saya rasa ramai lah yang menggunakan sistem stokis ejen yang menghadapi masalah yang macam saya hadapi. Ada tak kat sini yang dia ni ejen produk, ataupun stokis, dia pegang barang, dan isu buang harga ni memang sangat teruk lah. Memang sangat teruk. Itu yang berlaku dekat produk yang saya jual tu. Ada tak kat sini ejen produk ke semua kan? Okay, so macam tak ada orang tengok ke? Saya masih live lagi ke? Test 1 2 3, test 1 2 3. Masih ada lagi ke yang menonton saya punya live ni? Macam nak tanya kenapa yang produk yang ni harga RM60, apa beza dengan produk sebelum ni? Okay, bagus soalan. Saya pun masa mula-mula tu pun yang produk yang saya jual RM30 kan, yang produk SKV RM60. Bapak gila mahal kan. So bila kita tak tahu, kita akan bandingkan. Rupa-rupanya produk daripada SKV ni dia totally different. Sebab apa? Kita duk ingat dia ni hanya stevia. Kita ingat dia ada stevia. Tapi yang SKV ni rupa-rupanya dia dalam ni dia ada 3 benda. Dia ada 3 bahan. So yang pertama dia ada stevia. Stevia ni untuk pemanis. Yang kedua dia ada chromium picolinate. Yang ketiga dia ada biotin. So dia campurkan 3-3 ni. So macam saya pun dulu guna stevia yang lama, yang harga RM30 tu. So dia bila kita guna, dia just manis je. Dia tak ada apa-apa. Okay, tapi yang ni bila saya minum, dulu saya perut buncit tau. Perut saya buncit. Masa saya minum, saya gunakan stevia yang lama tu, berat badan saya tu kontrol, tapi perut buncit tu dia masih lagi buncit. Kan? And then yang ni, yang zero ni, so saya belajar daripada doktor Syed lah. So dalam ni doktor Syed dia letak chromium. So chromium ni fungsi dia adalah dia macam kita ni bila usia dah makin meningkat kan,
Lepas tu kalau macam you ada macam saya dah perut buncit kan. So perut buncit tu sebenarnya itu adalah tanda-tanda badan you ni dah mengalami rintangan insulin. Saya bukan doktor tapi saya belajar daripada Dr. Syed lah. So kalau berat badan you naik, perut you buncit apa semua, so sebenarnya badan kita ni sedang mengalami dipanggil rintangan insulin. Itu adalah tanda-tanda you nak kena kencing manis. Tanda-tanda kan. So saya masa tu, itu adalah tanda-tanda saya nak kena kencing manis. Sebab apa? Mak saya pun ada kencing manis. Saya ada family yang sejarah dia kencing manis. Alright. So yang ni Zero ni dia ada kromium. So bila kita guna yang ni, kromium ni fungsi dia adalah untuk bagi kita punya insulin tu dia jadi tajam. Jadi tajam. And then bila insulin tu jadi tajam, so badan kita tidak mengalami rintangan insulin. So kira macam badan kita menghasilkan insulin, tetapi insulin tu digunakan sepenuhnya. So badan kita bertukar daripada mod simpan lemak kepada mod bakar lemak. So apa yang berlaku bila saya guna yang ni, saya tak ada exercise apa-apa, makan macam biasa, tapi saya punya perut tu dia macam kempih. Boleh nampak. Itu beza dia. Itu beza Zero ni dengan stevia yang biasa. Kalau yang ni you ambil, kalau you ada isu perut buncit, you ada masalah kencing manis, this one bagus. This one bagus. Saya sendiri guna, saya dah pakai benda ni daripada bulan 2 sampai sekarang lah saya pakai. Sebab tu dia mahal. Sebab tu dia bukannya you just guna stevia and then you expect kurus. Yang ni kalau you ambil ni, memang dia akan bakar lemak you. Dan lemak paling susah untuk dibakar adalah lemak kat perut. So sekarang ni saya punya perut dah kempis lah. Dulu bapak gila malu. Saya dulu kalau nak berjalan, saya kena pakai baju bunga-bunga. Pakai baju bunga sebab apa? Nak sorok perut. Sekarang ni saya dah okey dah. Saya dah boleh pakai baju plain biasa sebab tak nampak lah sangat buncit tu. Okey, berapa tahan? Okey. Yang ni saya, family saya memang ada 4 orang. Saya, isteri saya dengan anak 2 orang. So family saya memang 100% guna ni. Sebulan kita guna 2 botol je. Sebulan 2 botol, tak banyak. Sebab apa? Macam satu ni 10 ml, dia boleh bancuh 200 cawan. 200 cawan teh. Kan? So sebulan saya 4 orang family, saya, isteri saya, anak 2 orang. Memang diorang ni guna yang ni. Sebulan kita guna 2 botol je. And then macam yang ni kalau you beli sebotol RM60, tapi dia ada yang combo, beli 3 botol RM120. Kan? Tak adalah kempis. Dulu ni kalau saya pakai baju ni memang nampak pusat lah. Sekarang ni kempis lah sikit kan. Tapi saya je bukannya pergi gym pun. Saya just makan macam biasa. Cuma nampak beza lah. And then berat saya masa sebelum ni, berat saya 81 kilo tau. 81 kilo. Dan saya turun 71 kilo. 10 kilo turun. Pertama, okay, Zero. Siapa kat sini yang ada isu perut buncit? Yang ni. And then yang ni, yang saya perasan, dia kalau lelaki ni, dia dah ada masalah gemuk, dia ada masalah kencing manis kan. So sebenarnya dia dah dalam fasa untuk mati pucuk. Kalau lelaki tu dia perut dia buncit, sebenarnya dia ke arah nak mati pucuk. Sebab apa? Dia panjang cerita lah. So bila saya guna ni, alhamdulillah saya punya dari segi tenaga tu lah, tenaga zahir dan batin tu, dia makin bagus. Kan? Yang ni, this one. Agent Taiping ada. So agent tak apa. Agent ni satu Malaysia ada, Singapura pun ada. Cuma agent ni dia tak pegang barang. Agent SKV tak pegang barang. Dia kalau you nak order, you boleh order kat saya. Saya submit order, HQ akan hantar. So agent macam SKV ni, agent dia tak pegang barang. Agent dia tak. So macam kita promote, you order kat saya submit dekat HQ, and then HQ akan post. Make sure you beli yang original. Make sure you terima, you dapat produk daripada HQ. Kan? So macam HQ pun, dia sebenarnya dia dah keluar memo, dia tidak benarkan sesiapa jual produk dia ni dekat Shopee, Lazada. Memang dah keluar arahan. Sebab apa? Dia takut ada isu orang buang harga. Dia takut nanti ada orang
jual murah-murah apa semua. Padahal benda tu bukannya asal daripada dia. And then kalau you beli dekat Shopee, Lazada, satu macam owner produk ni pun dia tidak benar kan. Maknanya produk tu kira macam tak halal lah, tak halal. So make sure you beli daripada ejen yang sah dan you dapat produk tu direct daripada HQ. Okay, nama produk ni kalau you berminat, you komen, you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. You WhatsApp saya, nanti saya bagi katalog. Okay, siapa kat sini yang ada kencing manis? Kan? Okay, cara nak check original, you kena dapat barang tu daripada HQ. HQ kalau dia hantar, dia pakai kotak khas. Kotak tu memang ada kotak SKV. Kalau you order daripada Shopee, Lazada, dia balut, dia bungkus pakai Tupperware je. So takut benda tu bukannya direct daripada HQ, takut benda tu bukan. Sebab apa? HQ memang tidak benarkan mana-mana ejen jual barang dia dekat Shopee, Lazada. So kalau ada pun ejen yang jual, so you beli barang tu barang yang kira macam HQ pun tak halal kan. So you beli barang yang tidak halal lah. Ada je ejen yang buang harga, tapi dekat Shopee, Lazada lebih kurang. Sebab apa? Memang dia punya ejen dia tak boleh pegang barang. Macam saya pun, saya stok ada, tapi stok untuk saya je. Oh, banyak stevia palsu kat Shopee, Lazada. Betul. Saya masa saya jual stevia dulu tu, ada selalu jugalah customer saya, dia mesej je, saya dah beli dah stevia ni kan. Oh, stevia ni kalau you bancuh teh, cawan teh kan, 1 titik dah cukup dah. Tapi aduh, sampai letak 10 titik tak mana-mana. Itu maknanya mungkin stevia palsu lah. So you hati-hati. So kalau produk-produk yang melibatkan kesihatan ni, make sure you beli original, direct daripada HQ. Jangan beli dekat Shopee lah. Sebab takut nanti orang, benda ni semua orang boleh buat kan. Takut orang pergi, entah dia campur gula apa kan, bagi jual, cek kita campur-campur tak mana-mana kan. Macam mana nak tahu yang the only way adalah first you kena order daripada ejen yang sah. Lepas tu you terima produk tu direct daripada HQ. You terima daripada HQ. So HQ dia akan hantar, dia guna kotak khas. Dekat kotak tu dia memang dia tulis SKV lah. Kan. So alamat HQ pun daripada Shah Alam. Fungsi ketiga, okey. Yang ketiga biotin lah. Biotin ni dia untuk kalau macam perempuan dia suka. Macam isteri saya dia suka. Sebab apa? Biotin ni dia untuk kulit, dia untuk rambut, dia untuk kuku. So yang ni pemanis 3 dalam 1. Dia ada stevia, dia ada chromium, dia ada biotin. So biotin ni untuk kulit, untuk rambut, untuk kuku lah. Kan? So kalau macam dekat luar sana dia hanya stevia je. Kalau you ambil, dia just manis je. Dia tak ada apa-apa khasiat. Tapi yang ni kalau you ambil, satu, perut you dia bakar lemak you. Lepas tu you punya kulit, you punya rambut, you punya kuku cantik lah. Alright, sebab tu dia mahal. Alright, so okay, so masa saya jual produk yang sebelum ni, memang penat gila sebab apa? Ejen-ejen lama ni dia buang harga. Kan, produk jual RM30, dia orang pergi jual dekat RM15 apa semua. Memanglah dia orang dapat harga murah daripada supplier RM12. Untung RM3 lah macam tu kan. Tapi nanyalah kalau macam kita nak jual, saya jual dekat ejen. Saya jual dekat stokis saya RM18. Saya jual kat stokis saya RM15. Tapi stokis saya ni dia kena beli 120 botol lah. Lepas tu kalau orang nak jadi ejen masa tu, saya jual RM18. Dia kena beli 20 botol. Nanya dekat stokis ejen saya lah. Sebab apa? Dia orang yang stokis ni nak beli, nak dapat RM15 sebotol, dia orang kena beli 120 botol kan. So macam ada ejen-ejen yang orang lama-lama lah, dia ni main kotor lah. Dia main kotor, dia jual sebotol pun RM15 kan. So nanyalah dekat saya punya stokis ejen semua kan. So benda ni tak bagus lah. Siapa-siapa yang yang jual dekat Shopee kan, you tak follow harga yang HQ tetapkan, sebenarnya you buat nanya dekat orang lain lah. Betul tak? Oh, boleh. Yang dah cucuk insulin. Yang ni SKV ni dia memang, dia produk dia memang khas untuk kencing manis. Kalau you dah kena cucuk insulin, you ambil yang ni lah, Phytech ni. Phytech ni memang untuk orang kencing manis. Kan? And then you kena stop gula lah. Alright. So kalau you berminat, sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen lah.
saya alhamdulillah, saya nak tunjuk saya punya sale setakat semalam. Mana saya punya sale? Ni kot. Ada tak nak tengok saya punya sale? Untuk Disember lah, alhamdulillah bulan lepas saya punya group sale 706,000 lah. Drop sikit bulan November 735,000. Syukur alhamdulillah lah. Yang ni saya punya commission tu dapatlah dalam 30,000 lebih lah kan. Ini saya punya sale bulan lepas. Kira ni tahun baru kan, tahun baru. So saya join SKV ni pada bulan Februari 2021. Alright. Yes, so ini saya punya sale. So saya sedang mencari sesiapa yang nak nak hidup sihat, nak perbaiki kesihatan dia, nak tambah pendapatan, untuk join saya jadi ejen SKV. Sambil-sambil kita guna produk, sambil-sambil kita bantu orang lain lagi. Kan? Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya target siapa yang join saya ni, saya ajar dia dalam masa 12 bulan dia boleh buat untung lah sebulan 20,000. Alright, ada tak? Boleh. Dia produk ni dia satu Malaysia. Cuma sekarang ni dia gunakan sistem dropship. Kita tak payah pegang barang. Modal dia untuk join 65, kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65 40 sen. Kalau Sarawak RM66 40 sen. Kalau Sabah RM71 30 sen. Kalau Singapura, orang Singapura pun boleh RM81. Okey, siapa-siapa yang nak join, saya komen nak, lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Kan? Nanti saya bagi detail. Alright. Boleh. Okey, siapa yang daftar hari ni, saya nak bagi hadiah. Siapa yang daftar hari ni, saya nak bagi hadiah. Sekejap. Tapi hadiah ni dalam bentuk e-book lah. Okey, sekejap saya cari sekejap. Okey. So sesiapa yang daftar hari ni, saya nak bagi ini buku yang saya tulis, tapi saya bagi dalam bentuk e-book lah. Okey, ini sebenarnya buku, tajuk dia Blueprint Jutawan. Buku ni saya tulis pada tahun 2019. Saya ceritalah cerita saya daripada saya lahir. Saya ni anak penoloka Felda. Lepas tu saya bekerja sebagai kaki tangan awam. Lepas tu saya terperangkap dengan hutang, and then saya berniaga sampailah saya jadi jutawan. So buku ni menceritakan jatuh bangun saya lah. Alright, so siapa yang daftar hari ni, saya bagi ni lah, tapi saya bagi dalam bentuk e-book. And then saya bagi bukan satu, saya bagi 3. Ni saya pernah tulis buku tau. Saya suka menulis. So saya bagi 3 buku. Ni buku pertama saya tulis, Rahsia Senang Mendapat Pinjaman. So kalau you nak belajar macam mana nak buat loan, you boleh baca buku ni. Tapi saya bagi dalam bentuk soft copy. And then buku yang kedua saya tulis adalah Hijrah Menjadi Usahawan. Ada tak sesiapa yang nak 3 ni? Tapi saya bagi dalam bentuk download. Saya bagi siapa yang daftar hari ni, buku ni harga dia, nilai dia RM150. Tapi saya bagi dalam bentuk download, you boleh baca. So saya suka tentang usahawan. Kan? Sekejap. Penuh tangan saya. Okey. Daftar apa? So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. SKV kan. Modal dia, kalau you duduk kat Semenanjung, RM65 40 sen. Kalau you duduk dekat Sarawak, RM66 40 sen. Kalau you duduk dekat Sabah, RM71 30 sen. Kalau you duduk dekat Singapura, RM81. So you bayar, you dapat produk bernilai RM60. Lepas tu kalau you daftar bawah saya bagi buku tulisan saya. Tapi saya bagi dalam bentuk download lah, 3 buku.
Yang pertama, buku warna biru ni Blueprint Jutawan. Blueprint Jutawan. So saya ceritalah macam mana saya daripada orang miskin, anak orang miskin, orang biasa, anak peneroka Felda, boleh jadi jutawan. So you boleh follow saya punya langkah. And then buku warna merah ni rahsia senang mendapat pinjaman. So macam mana you nak dapatkan loan, you boleh baca. Macam mana saya, masa saya berniaga tu, saya dapat loan sampai 1 juta. Kan? Lepas tu buku yang kedua adalah Hijrah Menjadi Usahawan. So saya ceritalah macam mana saya daripada seorang pekerja kerajaan boleh berhijrah menjadi usahawan. Ada tak sesiapa yang nak? Siapa yang nak jadi ejen, you komen nak. Lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Siapa yang daftar hari ni, saya bagi ni. Nama blacklist bang, tak boleh pinjam. Dia blacklist memang tak boleh lah. Tapi you berniaga lah. You berniaga dulu, and then you buat duit gila-gila. Lepas tu you bayar, you settle lah blacklist tu. Sebab apa, blacklist tu mungkin tidak ada ilmu kan. So sebenarnya boleh. Saya pun sebenarnya pernah kena blacklist. Pernah blacklist kan. Saya kena sitos. Sebab apa, dah bisnes saya jatuh, saya tak boleh bayar hutang, and then kena masuk mahkamah, kena blacklist. Tapi saya appoint lawyer, saya minta runding balik lah, and then saya atur lah. Boleh je kan. Saya kena saman tu 37,000. 37,000, bengong betul. Lepas tu yang saya saman tu bukan salah saya. Orang lain buat jahat, saya yang kena saman kan. Lepas tu orang tu dah lari, and then saya kena responsible lah. So memang masuk mahkamah. Lepas tu saya kira dah kena sitos lah. Lepas tu saya pun appoint lawyer. Saya minta lawyer saya ni runding dengan lawyer yang saman saya tu, and then kita nego, dan saya bayarlah sebulan 1,000. And then so bila nama saya clear, saya boleh lah buat loan, berniaga balik. And then bila saya berniaga, saya dapat duit, saya settle lah pelan-pelan. Kan? Tak pandai nak hantar, tak apa. You screenshot. Lepas tu you pergi dekat saya punya bio, and then you klik link tu, ini WhatsApp saya. Ataupun you PM je lah, PM saya. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak saya bantu. Saya target lah siapa yang join saya ni dalam masa 12 bulan boleh buat 20,000. Tapi saya nak cari orang yang betul-betul saja yang nak ubah kehidupan ni. Orang yang betul-betul nak berjaya. Orang yang nak berjaya. Saya tak nak orang yang suka bagi alasan. Cakap saya tak ada modal. Yang biasa saya dengar, saya tak ada modal. Saya tak ada pengalaman. Saya tak pandai. So dia suka bagi alasan, jadi susah lah. Sebab apa, tak ada siapa yang boleh tolong kalau diri sendiri yang tak nak. Alright, so saya mencari sesiapa yang nak saya bantu. Saya nak make sure dalam masa 12 bulan dia boleh buat RM20,000 sebulan profit. Kelas dia banyak. You daftar je. Lepas you daftar, HQ dia akan bagi training 5 hari dalam grup Telegram lah. Lepas tu you boleh tengok video tutorial. Dia ada sediakan sistem juga. You boleh tengok video tutorial satu. Lepas tu setiap minggu HQ bagi training tentang produk. Kan, setiap minggu. Macam saya pun ada. Masalahnya you sanggup ke tidak? You sanggup sebab memang training dia banyak gila. Kan. Siapa yang nak, siapa yang daftar hari ni, siapa yang daftar bawah saya, you bayar. Lepas tu saya bagi buku-buku yang saya tulis. Buku ni dah tak jual dekat kedai buku, tapi saya bagi percuma je. Siapa yang daftar saya bagi buku-buku ni, tapi saya bagi dalam bentuk download. Kan. Training 100% online. So dia akan ajar first kali yang 5 hari tu dia ajar dekat grup Telegram. Tak lama, sekejap je kan, sejam. Macam team HQ dia akan bagilah profile company bla bla apa semua, and then you just copy paste je. Lepas habis training 5 hari tu, macam SKB pun dia dah sediakan, dipanggil sistem lah, learning management system. So dekat situ semua video tutorial dia ada. You boleh tengok satu sampai you pandai. Belajar online je. Lepas tu setiap minggu HQ pun bagi training dekat dalam Facebook group. Semua 100% online. Alright, so siapa yang daftar bawah saya, saya bagi 3 e-book ni. Yang warna biru ni Blueprint Jutawan. Macam mana saya ceritalah
Sebab apa, kita ni belajar daripada story orang. Saya cerita daripada saya lahir, saya anak peneroka Felda. Lepas tu saya kerja makan gaji, saya terperangkap dengan hutang, saya settlekan hutang-hutang saya berniaga, jadi jutawan, and then alhamdulillah lah. Kan? Okay, produk terbaik. Produk SKV memang terbaik, sebab tu Aznil mahu jadi duta. Betul. SKV tu apa? Ni SKV. SKV ni dia jual produk kesihatan. So kalau yang pakai spek mata tu Dr. Syed, Dr. Syed tu founder dia. Yang pakai baju merah tu Puan Kartikawati. Puan Kartikawati ni isteri Dr. Syed. So diorang ni sama-sama membangunkan SKV. Okay, SKV ni dia jual produk suplemen lah, suplemen kesihatan dan fokus kepada kencing manis. Tapi dia ada jugalah produk untuk kuruskan badan. Sebab apa, orang kencing manis ni dia pun ada isu berat badan. Lepas tu dia ada vitamin juga. Kopi pun ada kan. So produk dia tu senang jual. Alright, lepas tu Pak Nel ni adalah duta SKV. Dan Pak Nel adalah duta SKV seumur hidup. Kan? Nak tahu tak kenapa Pak Nel boleh jadi duta SKV seumur hidup? Biasanya selebriti ni dia jadi duta setahun, 2 tahun kan. Tapi Pak Nel ni dia adalah duta SKV seumur hidup. Nak tahu tak kenapa Pak Nel jadi duta SKV seumur hidup? So Pak Nel ni dia memang asalnya dia memang tak percaya dengan suplemen. Dia memang tak ambil suplemen. Pak Nel umur dia dah 60. Dia memang tak percaya dengan suplemen. Tapi bila SKV bagi produk ni, and then Pak Nel pun sebelum dia decide nak jadi duta, so Pak Nel dia macam dia survey betul ke produk SKV ni bagus. So Pak Nel ni kan dia banyak follower kan. So follower dia ada yang makcik-makcik, yang tua-tua kan. So Pak Nel dia dapat feedback daripada follower dia yang menggunakan produk-produk SKV yang kira macam dulu sakit sembuh. Ada seorang makcik tu dia dulu kena stroke kan. Dia gunakan produk SKV, alhamdulillah dia stroke dia dah okey. Ada yang makcik ni dulu kena kencing manis, kaki hampir nak kena potong. Bila dia gunakan produk SKV, kaki dia tak jadi kena potong. So Pak Nel tengok banyak dia punya follower dia yang SKV dah bantu kan. So dekat situ dia nampak SKV ni produk dia ni boleh membantu ramai orang. So dekat situ Pak Nel dia decide untuk jadi duta. Tapi dia test dulu lah. Lepas setahun dia jadi duta, dia tengok banyak feedback, and then Pak Nel dia decide untuk jadi duta SKV seumur hidup. Alright. So you nampak tak? So kalau Pak Nel boleh jadi duta SKV seumur hidup, maknanya Pak Nel pun yakin. So that's why produk ni senang jual. Sebab apa? Duta dia Pak Nel. Pak Nel ni kira orang kenal lah. Dan Pak Nel ni dia sangat menjaga nama dia. Okay. So macam ejen SKV pun, macam Pak Nel pun selalulah buat video apa semua. So kita gunakan video-video Pak Nel tu untuk promote. Senang jual. Alright. So saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. Kalau you ada masalah kencing manis kan, you ada masalah berat badan, you selalu sakit-sakit, demam-demam, you cubalah produk SKV. Saya nak kalau boleh, saya punya team ni, satu dia sihat dari segi, dia kaya dari segi kesihatan, and then dia kaya dari segi kewangan, dia kaya dari segi dia kaya dari segi masa, and then dia kaya dari segi boleh memberi. So satu, you boleh macam saya punya ejen tu, ada seorang ni cikgu sekolah. Dia sebelum dia join SKV, family dia semua ada penyakit. Suami dia ada kencing manis, dia ada masalah sembelit, mak dia ada kencing manis kan, anak dia ada asma. So semua penyakit. So bila dia join jadi SKV dan dia gunakan produk SKV, yang cikgu sekolah ni, dia dulu sembelit, sekarang ni dah okey dah. Sembelit dah tak ada dah. Yang suami dia dulu gula tinggi, bila dia dah guna produk SKV, gula dah turun dah. Macam mak dia ni dah umur dah 90, gigi pun dah tak ada sebab kena kencing manis kan. Sekarang ni dia punya gula pun dah tinggal 5-6, dah normal dah. Lepas tu anak dia tu yang ada asma kan, guna produk SKV, vitamin lah, defend. Sekarang ni dah tak ada asma. So satu, kesihatan dia okey. Lepas tu dia pun buat duit. Sebulan dia boleh dapat dalam 12,000 dia punya commission. Alright, doakan saya ya, saya tengah kena COVID dan sekarang saya makan vitamin defend. Boleh. Semoga cepat sembuh lah. Harga mahal tapi sangat-sangat betul. Kalau you pergi dekat farmasi, farmasi pun harga produk-produk daripada luar negara tu lagi mahal.
Macam produk SKV ni, dia harga dia paling murah lah. Kopi dia RM30 je. Paling mahal RM180. Lepas tu kalau you daftar jadi agent, you beli macam harga promosi lah. Macam baru ni Fitech kan, harga dia dalam 330 macam tu kan. 3 botol. Maknanya sebotol 100. Itu pun you dapat komisen lagi. Kadang-kadang you boleh dapat harga dalam sebotol 100 je. You boleh jimat. Kan, kalau you nak beli saja pun boleh, you nak jadi ejen pun boleh. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Siapa yang daftar hari ni, saya bagi e-book yang saya tulis. You boleh belajar, you boleh baca kisah saya. Kan, macam mana you nak jadi usahawan, macam mana you nak buat loan, kan, you boleh baca. Ini saya tulis. Jarang seorang usahawan tulis buku. Saya memang, banyak orang berniaga, kan, tapi dia tidak share dia punya kisah. Macam saya, alhamdulillah, saya dah tulis 3 buku. Kan, saya dah tulis 3 buku. Saya suka menulis. Alright, ada tak sesiapa yang nak join team saya? Siapa yang nak, komen nak, you screenshot video ni, lepas tu you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Siapa yang daftar hari ni, saya bagi ni. Saya bagi dalam bentuk e-book. Harga ni 150. 3 ni 150. Defend produk SKV. Defend produk SKV. Saya tunjuk dia punya billboard. Kalau you tengok dia punya billboard, memang you terkejut. Okay, favorite. Tu nampak tu, billboard SKV. Tu Pak Nel Defend. Kan, saya dah daftar. Okay, dah daftar. Make sure you follow training, you make sure you consistent, kan. So sebab apa saya macam bila you daftar ni, so you kena consistent lah, at least 3 bulan. 3 bulan. Ada sale ke tak ada sale, you buat je. Jangan give up. Kan, banyak orang dia daftar, lepas tu dia promote sekali 2 kali, tak ada orang beli, dia give up. Jangan macam tu. So apa saja yang you buat, you kena consistent. Alright, siapa yang nak, komen nak, lepas tu screenshot video ni, dan WhatsApp. Okay, hari ni saya nak cerita pasal saya punya mentor lah sebenarnya, Dr. Nikki, kan. Ni. Hari ni saya nak cerita pasal saya punya mentor, Dr. Nikki ni. Ada tak nak tahu cerita Dr. Nikki ni? Dr. Nikki ni antara orang yang berjaya. So dia ni jutawan, memang very successful lah. Alright, dia ni asalnya adalah pramugari. Okay, so dia cerita dia, Dr. Nikki ni dia lahir pada tahun 1968. Sekarang ni umur dia dekat 50 kot. 50 kan. Dia lahir tahun 1968. 50 lebih lah. Alright. So masa dia umur 20 tahun, so ni dia ni bekerja sebagai pramugari lah, kan. And then dia berhenti kerja. Masa dia bekerja sebagai pramugari tu kira okey lah, kan. Terbang sana, terbang sini, gaji pun okey. Tetapi dia kata masa dia bekerja tu, dia tak nampak, walaupun gaji dia besar, dia tak nampak macam mana dia nak jadi jutawan. Dia kerja macam mana pun, dia takkan jadi jutawan. Gaji dia besar, tapi kalau you nak jadi jutawan ni, gaji you mesti 80,000 ke atas lah sebulan, kan. Alright. 52. Kalau you nak jadi jutawan, sebulan you punya income tu mestilah 80-90,000 lah. So masa dia kerja sebagai pramugari, dia gaji dia tu paling-paling pun 10,000, 20,000 je, kan. So dia kata, aku kerja teruk macam mana pun, aku takkan jadi jutawan. And then Dr. Nikki ni, daripada kecil dia memang nak jadi kaya. Memang dia nak jadi orang yang berjaya. Tapi dia tengok kalau dia kerja makan gaji, dia takkan jadi kaya, dia takkan jadi jutawan. And then Dr. Nikki ni, dia bapak dia ni polis je, mak dia ni orang suri rumah biasa je. Alright. So pada tahun 1998, dia sebelum tu lah dia jumpa kawan dia. Kawan dia ni kira macam jadi ejen lah, ejen kepada macam jual unit trust. So dia tengok kawan dia tu nampak macam okey. And then pada 1998 dia decide untuk berhenti kerja daripada pramugari. And then dia menjadi ejen
jual unit trust 1998. So masa tahun pertama tu dia kata dia berhenti je, dia terus buat betul-betul. Tahun pertama dia kira macam bila you jadi agent unit trust ni, you boleh jual produk dan you boleh rekrut agent. So dia nampak kat situ, dia kata, "Ui, dulu dia kerja pramugari, kenapa dia tak kaya-kaya? Sebab apa? Macam dia dah lama dalam sebagai pramugari kan. So memang ada dia kena train pramugari baru. Tapi setiap kali dia train, dia tak dapat apa-apa. Dia hanya dibayar gaji setiap bulan. Kan? Macam dia dah lama sebagai pramugari. So dia ni memang kena train pramugari baru. Tapi setiap kali dia train, orang tu dah boleh buat kerja, dia tak dapat apa-apa. Tetapi bila dia berhenti kerja, dia masuk dalam unit trust, memang dia tak ada gaji. Tapi dia start promote produk, lepas tu ada orang nak jadi agent. So dia train orang tu. Dan setiap bila agent tu pandai, bila agent tu buat sale, dia pun dapat. So dia nampak kat sini, kalau you nak berjaya, ni cara dia lah. Kalau you nak berjaya, you kena cari satu benda yang you ajar orang tu dan you dapat hasil juga. So kalau you macam saya dulu kan, saya jadi pensyarah kan. Kalau saya jadi pensyarah, lepas tu saya ajar orang baru, and then saya tak dapat apa-apa. So saya hanya dibayar gaji based on gaji saya lah. So sampai bila tak kaya kan. Macam Dr. Niki ni sama juga. Dia dulu pramugari, dia kena train pramugari baru. Tapi bila dia train, orang tu dah pandai, dia tak dapat apa-apa. So memang dia tak akan kaya lah. So the only way, dia kata, the only way untuk dia jadi jutawan, dia kena cari satu benda yang dia train orang tu dan dia pun dapat hasil. So dekat sini dia kata sistem agent tu very good lah, very good. So dia kata tahun pertama dia buat, dia kata dia dapat rekrut 600 agent. 600 agent. So masa tu dia start, income dia pun okey. Lepas tu dia start boleh beli kereta, dia punya ni, and then dia start boleh beli BMW pun semua kan. Alright. So dipendekkan cerita, Dr. Niki ni dia promote, dia masuk lah, dia jual unit trust, dia jual takaful, dia jual segala lah, apa segala benda tentang kewangan. Dia tak kisah. And then dalam masa 20 tahun dia membina dia punya agensi tu. Sekarang ni dia punya ejen bawah dia ada 6,000 orang. 6,000 orang. Dan dia punya total jualan dia sepanjang 20 tahun ni, total dia punya jualan dia 2 bilion. You bayangkan kalau you jadi ejen mana-mana produk company kan, and then biasanya you punya commission tu dalam 10%. You bayangkan Dr. Niki ni 20 tahun dia jadi ejen kepada produk, and then total sale dia tu 2 bilion. You bayangkan 2 bilion kali dengan 10%. Maknanya 200 juta dia punya commission lah. Kan 200 juta. 200 juta bahagi dengan 20 bulan maknanya 20 tahun, maknanya setahun 10 juta. 10 juta bahagi dengan 12, maknanya dia punya commission tu lebih daripada 100,000 lah. Purata kan. So Dr. Niki ni dia ajar saya, kalau you nak berjaya, kalau you nak kaya cepat, you kena cari satu benda bisnes yang menggunakan sistem agent. And then you carilah company yang betul-betul. Macam Dr. Niki ni dia masuk company unit trust, takafu pun semua. So memang company ni ada lesen. Alright. So bila saya dengar cerita Dr. Niki ni, saya dah nampak lah. Macam dulu saya buat bisnes kereta sewa, saya memang ada juga sistem agent ni. Tetapi benda tu tak boleh nak sustain. Sebab apa? Macam saya buat bisnes kereta sewa, lepas tu saya ajar orang buat bisnes sewa. So bila dia pandai, dia keluar. Lepas tu saya tak dapat apa-apa lah. So bisnes tu tak boleh nak sustain. Tapi bila saya join SKV dan saya rekrut orang, and then saya ajar dia pandai, setiap jualan yang dia buat, saya pun dapat juga. Dia panggil commission overriding lah. So sekarang ni saya punya jualan lebih kurang macam bulan ni alhamdulillah lah, walaupun macam-macam cabaran, bulan ni alhamdulillah lah, saya punya bulan lepas lah
bulan Disember saya punya sale dalam 700,000. Tapi yang ni group sale lah, group sale. Saya punya personal sale sikit je. Kan. So saya punya bulan lepas punya sale 706,000. Saya punya commission kat sini alhamdulillah lah dapat lah dalam 30,000 kan. Saya baru je join SKV ni pada bulan Februari. Kan. So saya sedang mencari sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak saya bantu. Saya target lah dalam masa 12 bulan you join, you belajar. Saya target you boleh buat 20,000 sebulan profit. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Dan saya mencari orang yang betul-betul serius, orang yang nak ubah kehidupan dia. Saya tak nak orang yang suka bagi alasan, tak pandai lah, tak reti lah, tak ini kan. Ada tak sesiapa yang nak? Dan saya tahu dekat luar sana ramai orang yang struggle, ramai orang yang kira macam orang biasa lah kan. Gaji pun lebih kurang je, hutang keliling pinggang kan. So saya sedang mencari. Sebab apa? Saya nak bantu, nak bagi duit tak mampu kan. Saya pun dah struggle, bisnes pun dah jatuh. So apa yang saya boleh buat adalah saya boleh bantu sediakan peluang, saya boleh bantu kongsi ilmu, ajar. Saya ada pengalaman lah, so sama-sama kita bangkit. Sekarang ni tahun baru kan. Siapa yang nak komen, nak screenshot video ni, lepas tu you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya kan. Modal untuk join SKV RM65.40 je. RM65.40 untuk Semenanjung. Sarawak RM66.40. Kalau Sabah RM71.30. Kalau Singapura RM81. Dan Indonesia insyaAllah coming soon. Bulan 2, bulan 3 kita akan start masuk Indonesia. Kan. So saya nak tunjuk saya punya total sale lah. Total sale daripada bulan saya tengok lah. Alright. Okay, ni saya punya total sale. Alright. Sekejap saya baca komen. Boleh ke jual lebih dari satu produk? SKV ni tu benda apa? SKV ni dia jual produk kesihatan. Kalau you nak katalog dia, you WhatsApp saya, you WhatsApp saya, nanti saya bagi katalog dia. Buat part time boleh ke? Boleh. Ada je semalam ada seorang cikgu ni, Cikgu Lydia nama dia. Dia tahun lepas dia cikgu lah, dia cikgu. Tahun lepas dia punya sale 1 juta. Cikgu sekolah. Dia buat part time. Dia masih lagi cikgu sekolah. And then satu lagi saya nak tunjuk, ada seorang lagi cikgu sekolah. Nak tengok tak? Ada cikgu sekolah ni, dia punya sale Ni Cikgu Zuhairi. Cikgu Zuhairi, dia cikgu sekolah dekat Melaka tau. Tahun lepas daripada Januari sampai November dia punya sale 2.2 juta. Dia buat part time je. Siang dia pergi mengajar, balik sekolah dia fokus SKV. Tahun lepas dia daripada Januari sampai November dia punya sale 2.2 juta. Ada tak sesiapa? Cikgu Zuhairi ni dia punya commission tu saya rasa lebih lah 30,000 40,000 sebulan. Cikgu sekolah. Kan? Boleh. Part time ke full time pun boleh. Tak ada masalah. Janji you nak belajar. You nak usaha apa semua kan. Alright. Ada tak sesiapa yang nak ubah hidup dia? Kalau at least kalau you tak boleh buat duit pun, at least you dapat kesihatan. Sebab apa? Kesihatan tu itu yang mahal lah. Saya duduk cakap-cakap lupa nak minum air. Ada lagi tak nak tanya soalan? Saya sedang mencari. Saya bulan tahun lepas alhamdulillah saya punya ejen saya ni area rumah saya ni dekat Sepang. Area Sepang. So kawasan ni memang tak kira kawasan perumahan baru lah. Tak ramai orang. Pagi-pagi memang tak ada lah, orang sibuk. Hari ni Sabtu kan, cuti kan. So ada tak sesiapa yang nak join team saya? Siapa yang join team saya, siapa yang bayar hari ni, siapa yang daftar hari ni, saya bagi
saya punya buku saya. Buku saya, tapi saya bagi dalam bentuk e-book lah. 3 buku, 3 e-book. Alright. Tak banjir. Sini alhamdulillah lah, hampir-hampir banjir. Hampir-hampir banjir. Dekat saya punya tempat tu memang air naik, tapi tak adalah tinggi. Cuma jalan masa banjir tu, jalan habis kena tutup lah. Alright. Okay, so ada lagi tak sesiapa yang ni cikgu Lidiawati ni. Ni Lidiawati ni, Puan Lidiawati ni dia cikgu sekolah tau. Cikgu sekolah. So daripada dia punya sale dia daripada Januari sampai November, dia punya sale 1.2 juta. Buat sambil-sambil je. Sambil-sambil saja. Sebab apa? Macam mana dia boleh buat? Sebab apa? Dia membina team. Bawah dia tu ada ejen. So business ni, kalau you nak berjaya, kalau you nak cepat kaya, you kena bantu ramai orang. You kena bantu ramai orang. Alright. Ada kelas dia banyak gila. Kelas lepas you daftar, HQ akan bagi training dalam grup Telegram 5 hari. Lepas tu dia ada sediakan video tutorial. You boleh tengok lah video tutorial tu. Lepas tu setiap minggu pun ada training lah dekat dalam Facebook group. So training you jangan risau, HQ akan bagi. Saya sendiri pun ada juga training lah setiap minggu. Tapi itulah biasa lah, ejen saya pun, saya buat training tak ada yang masuk. Kan? So training banyak gila. You nak dengan tak nak je. Saya nak buat di kilang, boleh, tak ada masalah. So kalau you full time pun boleh, part time pun boleh kan, sambil-sambil you guna. Dia produk ni dia senang je. You guna, you jual. Kan? Macam saya dulu masalah berat badan tau. Berat badan saya 81 kilo masa tu. Lepas tu setiap hari naik. Dia berat dia, bila you dah gemuk kan, you nak naik je cepat. Nak turun tu susah. So saya punya berat badan tu macam setiap hari naik. Naik. Aku dah pening kepala kan. Lepas tu saya pun adalah juga beli produk-produk untuk kuruskan badan. Tak jadi. Sebab apa? Kebanyakan founder-founder produk kurus ni, dia ni bukan doktor. Dia ni hanya ada modal je. So bila kita beli produk dia, kita tanya dia, kalau kau nak kurus, kau makan lagi produk aku. Gila betul kan. Lepas tu dah lah produk dia tu macam-macam. So macam SKV ni, sekejap saya off ni. SKV ni, dia punya founder dia doktor kan. So macam saya guna produk SKV, ada 3 produk lah untuk you kurus. First kali you kena potong sugar lah. You potong gula, you stop gula. Lepas tu saya ganti dengan zero. Zero tu memang dia akan bakar lemak. Lepas tu saya ambil satu lagi produk, nama dia Nutrel. Nutrel warna hijau ni. So yang ni daripada SKV. So you minum ni, you bancuh dengan air, you minum ni, memang you akan membuang, you akan cirit. So saya minum ni 7 hari saya minum, 7 hari saya cirit. So memang dia cuci lah punya usus kan. Lepas tu satu lagi saya ambil kopi lah. Kopi daripada SKV. Kopi ni dia kopi 4 in 1. Dia tak ada gula. Kalau you minum ni waktu pagi, you jadi kurang lapar. Macam saya dulu, satu hari macam 4 kali 5 kali saya melantak kan. Mana tak gemuk. Bila saya minum kopi ni, waktu pagi biasa saya boleh skip sarapan. Saya hanya makan tengah hari, lepas tu makan petang. So alhamdulillah lah, membantulah untuk turunkan berat badan. So masa tu berat badan saya 81 kilo. Saya amalkan produk sekali. Saya potong gula, saya ambil zero, saya ambil Nutrel, dan saya ambil kopi ni. 2 bulan saya turun 10 kilo. Kan. Saya pekerja kilang, masa terhad, maintain, boleh je. Saya ada seorang ejen, cikgu sekolah. Cikgu sekolah saya tunjuk lah. Dia pun baru join je. Baru join SKV. Ya, saya cari dia punya gambar. Ni. Ni saya punya ejen, Cikgu Fauzati. Dia join bulan Jun lah. Bulan Jun. Dan dia ni bulan September dia punya bonus 12,000. Dia cikgu sekolah. Tahun ni dia kata sibuk gila. Kerja daripada pagi sampai petang. Malam pun kena kerja kak.
Kan sekarang ni PDBR, Cikgu Rozati ni, sebulan dia punya profit 12,000. Sambil-sambil dia sibuk kan. So boleh je. Sebab apa, kita ni bukannya bekerja sepanjang masa kan. So ada masa balik sekolah, dia promote. Dia buat live, dia promote kan. Dia buat dengan suami dia. Saya nak tanya, produk Senggugut tiada kesan sampingan? Tak ada. Produk SKV ni, dia memang dia diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi. And then ada KKM dan ada JAKIM. You jangan risau, memang selamat. Sebab apa, founder dia ni doktor. Kan. Macam isteri saya pun pakai, alhamdulillah lagi okey lah, lagi okey. Kesihatan dia lagi okey. Dulu isteri saya memang bila datang bulan Senggugut gila teruk, kena makan painkiller apa semua. Sekarang ni bila dia dah makan yang produk SKV ni, reverse ni, sekarang ni kesihatan dia makin okey. Lepas tu dia pun makin cantik kan. Makin, kira perempuan ni bila umur dia 30, dia dah banyak lah. Bila dia dah beranak kan, dia dah beranak apa semua. So kendur sana, kendur sini, longgar sana, longgar sini. Dia lemah, dia tak larat apa semua. So bila dia makan reverse ni, alhamdulillah lah, sekarang ni kesihatan dia pun makin okey. Dia pun makin ceria, makin cantik kan. Makin nampak macam anak dara balik lah. Kan. So ada tak sini wanita yang you kenal sesiapa, isteri ke, adik ke, siapa-siapa yang dia masalah Senggugut? Saya cerita sikit isteri saya. Produk dia murah je. Produk dia paling murah RM30 kopi. Paling mahal RM180. Produk dia memang, satu tak adalah mahal sangat. Lepas tu very quality. Kalau nak dibandingkan dengan produk-produk daripada luar negara, ataupun you pergi beli produk-produk kat farmasi, dia punya kualiti tu 10 kali ganda lah. Kan. Dia tak boleh lawan. Macam ada produk ni, nak cakap kualiti tak kualiti, produk ni, yang ni ada customer dia dah kena kencing manis tau. Kaki dia doktor dah nak potong. Kaki dia dah buruk dah. Kan, doktor pun bagi ubat tak boleh lega. Kan. Ada seorang tu, dia tunjuk lah dia punya luka. Ya Allah, dah kira macam dah buruk lah kaki dia. So dia beli ni, minum Vitek, dia punya daging tu tumbuh balik. Kan, daging ni tumbuh balik. Power tak powernya. Dia minum ni 2 botol. Ada seorang ni, dia umur dah 50, dia memang ada kencing manis. Pergi jumpa doktor, tengok kaki dia macam ada kudih. Lepas tu merebak. Memang doktor bagi ubat tak lega. Doktor cakap, ni tak boleh ni, kena potong. Lepas tu dia bila dengar potong, dia tak nak lah. Lepas tu ada kakak ni memang kakak dia guna ni. So kakak dia beli 2 botol bagi ke dia. Tu minum. Dia kata, ya Allah, setiap kali dia pergi jumpa doktor nak cuci dia punya luka tu, doktor terkejut. Sebab apa? Daging tu tumbuh balik. Kan? Power tak power. Kan? Siapa kat sini yang ada masalah kencing manis, masalah Senggugut, masalah sembelit, masalah berat badan apa semua, you boleh guna produk SKV. Memang dijamin selamat. Produk ni, dia punya founder dia doktor tau. Founder dia doktor. Memang Dr. Syed ni memang dia pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan Hospital Perlis. Dia memang doktor. So dia memang buat produk yang nak bantu pesakit dia. And then produk dia ni memang menggunakan bahan semula jadi. Dia tak ada bahan kimia. Sebab apa? Kalau you baca Al-Quran pun, dalam Al-Quran pun, mana ada Al-Quran suruh cakap makan ubat-ubat kimia. So macam Al-Quran pun dia suruh makanlah buah-buahan, makanlah tumbuh-tumbuhan. So dalam kat situ, kalau kita nak hidup sihat, kita makanlah benda-benda semula jadi. Sebab apa? Dalam dunia ni Tuhan dah buat ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan yang bagus untuk kita. So SKV ni, bukan SKV lah, Mak Saleh dia buat kajian. And then dia jumpa memang ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bagus untuk kita. So dia buat kajian, and then SKV dia ambil semua produk-produk yang bagus yang dah dikaji dan dia buat dalam bentuk produk. Kalau you makan, insya-Allah lah kesihatan you okey. Kan? Alright. So siapa yang saya sekarang, kalau you nak beli pun boleh. You pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya.
kan. Kalau you nak katalog harga pun semua boleh. And then make sure you masuk dalam group Telegram saya. And then nanti macam SKB setiap bulan lah dia ada promosi pun semua, you boleh beli produk harga promosi. Nanti saya akan inform dalam saya punya group Telegram. Alright, macam mana nak join? You screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio. You WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Nanti saya bagi detail. Siapa yang daftar hari ni, saya bagi saya punya e-book saya ni. E-book saya ni 3 e-book. Okay, yang warna biru ni blueprint jutawan, macam mana you nak jadi jutawan. Lepas tu yang warna merah ni rahsia mendapat pinjaman, macam mana you nak apply loan, nak beli rumah ke nak apa. And then yang warna orange ni hijrah menjadi usahawan. So saya bagi buku yang saya tulis tapi dalam bentuk e-book. Siapa yang daftar hari ni, buku ni harga dia 150. Kan. Siapa yang nak belajar, siapa yang nak jadi kaya, siapa yang nak ubah hidup dia, siapa yang nak bantu orang lain lagi, siapa yang nak siapa yang nak settlekan hutang, kan. You screenshot video ni and then you WhatsApp saya. You cakap nak jadi ejen. Saya alhamdulillah lah tahun ni total sales saya dalam, alamak, saya tangan penuh sangat. Sekejap saya setting jap. Tangan penuh. Siapa yang nak jadi ejen, you ya Allah, terburai saya punya bag. Terbuka saya punya bag. Tangan penuh, lepas tu pegang monopod pula. Saya suka berjalan pagi-pagi, kan. Alright, so sambung cerita. Saya duduk dekat mana? Saya biasa duduk dekat. Okay, siapa yang nak? Okay. So macam, okay, saya cerita sikit tentang isteri saya lah. Isteri saya, saya sebelum ni saya ada masalah berat badan. So far berat badan saya pun dah turun bawah 75 kilo. And then yang saya perasan lah, saya punya stamina pun very good lah. Stamina saya pun sangat bagus. Lepas tu isteri saya ni, isteri saya memang sedih lah dia punya cerita. Ada tak nak dengar? Isteri saya ni umur dia 40, dia dah kena stroke dah. Jalan pagi-pagi bagus bang. Ada tak nak dengar cerita? Isteri saya ni umur dia 40, dia dah kena stroke dah. Isteri saya memang sedih lah. Memang sedih gila lah dia punya story kan. Nanti saya duduk je lah. Penat lah. Membership berapa? Membership kalau nak jadi ejen, kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65.40. And then you daftar, you dapat barang tau. You dapat produk. Harga dia RM60. Kan ya. Okay, lah. Saya duduk lah. Penat lah jalan. Okay, so kalau you duduk dekat Semenanjung, modal dia RM65.40. Lepas tu kalau you duduk dekat Sarawak tu RM66.40. Kalau you duduk dekat Sabah RM71.30. Kalau you duduk kat Singapura pun boleh, RM81. So bila you daftar, you dapat satu produk. Produk dia ni, Defend ni, harga dia RM60. Lepas tu kalau you daftar jadi tim saya bagi saya punya saya pernah tulis buku. Saya pernah tulis 3 buku. Okey, yang pertama ni Blueprint Jutawan ni. Yang ni buku terbaru lah, tahun 2019. Saya cerita macam mana saya seorang anak penolong Felda. Saya kerja government, saya terperangkap dengan hutang, and saya berniaga dan sampai saya jadi jutawan. Okey, so siapa yang nak belajar, nak tahu story saya bagi ni. Tapi saya bagi dalam bentuk e-book. Okey, harga dia RM30 tau, RM30. Alright, lepas tu yang ni buku pertama saya tulis rahsia senang mendapat pinjaman. So kalau you nak belajar macam mana nak buat loan apa semua kan, so you boleh baca buku ni. Saya masa saya struggle tu, saya dapat buat loan lebih pada 1 juta. Saya boleh beli rumah, saya boleh beli kereta kan. So you boleh tengok teknik ni. Semua orang boleh buat, insyaAllah. Alright, lepas tu saya juga ada tulis buku Hijrah Menjadi Usahawan. So saya ceritalah macam mana you nak jadi usahawan apa semua. So alright, siapa yang daftar, siapa yang nak join saya, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Alright, so saya cerita sikit tentang isteri saya. Alright. Okay, cerita tentang isteri saya. Sebelum tu saya nak tunjuk lah dia punya gambar kan. Gambar dia
Alright, ni adalah isteri saya, Nur Shirley. Dia kira dia ni ejen juga, dia bawah saya lah. And then dia punya total sale daripada Februari sampai November 2.8 juta. Tapi sebenarnya sebelum dia join SKV, sebelum kita orang join SKV, isi saya ni memang ada masalah kesihatan. Alright, masalah kesihatan. Okey, ada tak sesiapa yang nak dengar cerita tentang isi saya? Isi saya umur dia 40, dia dah kena stroke tuan-tuan. Memang kesian lah, memang sedih lah. Alright, ada tak nak dengar cerita tentang isi saya? Siapa yang nak dengar, komen nak. Lepas tu you minta tolonglah share video ni. Sebab apa? Saya rasa dekat luar sana ramai orang perempuan yang mungkin menghadapi masalah macam isi saya. Kan? Isi saya ni, dia dari segi makanan dia jaga tau. Dia memang sangat jaga makanan. Dia takkan makan benda pelik-pelik. Tetapi mungkin Tuhan nak uji dia. So dia, sebelum kita orang kahwin, isi saya ni dia dah ada masalah senggugut yang teruk. Kalau dia datang bulan tu, dia memang sakit gila. Memang dia lembik. Memang dia dia faham tak? Siapa kat sini perempuan? Perempuan yang bila dia datang bulan, ada perempuan ni dia datang bulan dia okey. Ada perempuan yang bila dia datang bulan dia memang teruk gila. Senggugut teruk gila. So isi saya ni bila dia senggugut kan, memang tak ada cara lain lah, memang akan makan painkiller lah kan. Dekat kedai-kedai kan ada jual yang pain ubat Panadol tu, Panadol yang warna merah tu. Panadol, apa nama Panadol tu? Yang warna merah tu. Ada tak sesiapa yang tahu? Isi saya ni bila dia datang bulan, dia senggugut, sakit gila, perut pinggang dia sakit, dia akan makan ubat tu, ubat Panadol warna merah tu. Kan? Kalau masuk ahli, tapi ada tak sesiapa yang ingat nama ubat tu? Panadol apa yang warna merah tu untuk orang perempuan? Kan? Kalau masuk ahli tapi beli untuk diri, boleh. Banyak saya punya customer jadi ejen beli untuk diri sendiri je. Sebab apa? Nak murah kan? Kan? Boleh. Kalau siapa yang nak daftar jadi Pink Pink. Sorry Pink. Ada tak ingat nama ubat tu? Panadol apa? Yang warna pink tu. Kan? So isi saya ni bila dia datang bulan je, memang saya pun akan sapu minyak apa semua, tapi memang sakit gila. Memang tak boleh bincang. So dia akan makan tu, and dia makan tu sekali datang bulan ni bukan sebiji dua, 20 biji. Panadol menstrual. So isi saya memang peminat tegar Panadol menstrual ni. So setiap kali datang bulan je dia akan makan. Makan tu bukannya makan sebiji tu, makan sampai 20 biji. Bapak gila banyak. Dia makan 2 biji, lepas tu okey lega. Lepas tu sakit lagi, makan. Setiap kali datang bulan 20 biji dia makan. Bapak gila banyak kan. So daripada sebelum kahwin lagi benda tu dia dah buat. Kahwin pun dia mesti makan lagi. And then pada tahun 2018, so isi saya lahir tahun 1979. 2018 masa tu umur dia dalam 39 tahun lah, 39 tahun. So ada satu hari tu tiba-tiba dia sakit perut. Dia sakit perut, dia cakap nak kata datang bulan tak ada. Dia sakit perut kan. Lepas tu saya pun sapulah minyak angin, sapu belakang apa semua kan. Ingat ke apa kan. Lepas tu tak lega, nangis. Lepas tu saya pun bawa pergi klinik. Doktor cek, ni gastrik, bagi ubat gastrik. Makan tak lega. Lepas tu pergi lagi medical center yang private kan. Pergi doktor cek, scan apa semua. Tak ada apa. Kena ni mungkin mungkin gastrik, bagi ubat gastrik. Tak lega juga. Lalai si saya nangis tak tahan. Pergi hospital Putrajaya. Pergi hospital Putrajaya. Doktor pun scan lah perut dia, scan apa semua. Tak nampak apa-apa, memang tak tahu apa-apa kan. Kita tengok ni perut tak ada apa-apa, tapi sakit kan. Lepas tu doktor cakap, macam ni lah, kita kena buat pembedahan. Dia panggil pembedahan tu open and cut. Open and cut maknanya belah perut dia, tengok apa benda yang dia jumpa, potong je. Kan. So memang tak ada pilihan. Memang isi saya hari-hari nangis. Sakit kan. Lepas tu bila buat pembedahannya, doktor belah, isi saya memang dah tak sedar lah, memang dah kena bius kan. Lepas tu doktor ambil gambar perut dia. Lepas tu doktor keluar jumpa saya. Cik, kita dah tahu dah apa masalah dia. So dia tunjuk gambar usus perut isi saya tu, macam usus dia tu macam mana, macam kena tumbuk tau, macam radang. So dia kata, you punya isi ni dia punya usus ni radang, macam rosak kan.
So kita kena potong usus ni. Kena potong 15 cm, kena potong. And then doktor masa tu dia cakap, kita suspect ni cancer. Saya dengar tu, ya Allah, isteri saya baru umur 39 tahun, dah doktor suspect cancer. Lepas tu isteri saya ni bukannya dia makan benda pelik-pelik. Kalau nak kena cancer ke, nak disebabkan makanan, saya pun kena juga. Sebab apa? Saya kahwin dengan isteri saya daripada tahun 2005 kahwin, saya pun makan apa yang dia makan. Kalau nak sakit, saya pun sakit jugalah. Sebab apa? Dia kena tu 2018. Lepas tu doktor cakap, potong. Lepas tu doktor pun ambil dia punya usus tu, kaji-kaji, alhamdulillah bukan kanser. And then saya fikir balik, macam mana usus isi saya ni boleh rosak? Sebab apa? Kalau disebabkan makanan, saya pun confirm lah kena juga kan. Lepas tu saya fikir-fikir, semua benda yang dia makan saya makan. Satu benda je saya tak makan. Saya tak makan painkiller tu. Painkiller tu. So saya suspect painkiller tu yang merosakkan dia punya usus. Alright. So dekat sini, kalau you ni wanita, you ada kakak ke, adik ke, anak ke, dan dia orang ni senggugut, dan dia orang ni duk makan painkiller tu, you be careful. You be careful sebab apa? Takut jadi macam isteri saya, usus dia tu rosak. Nasib baik tak kena kanser. Kan. So very dangerous. Ubat ni, kalau ubat painkiller ni you makan selalu, dia tak bagus. Tu ubat ni, dia memang you makan lega, tapi long term tu dia akan bagi efek. Usus isi saya rosak. Kena potong 15 cm. Okey, tu satu. Lepas kena potong tu, bulan depan dia period, still sakit lagi. Sebab apa? Senggugut tu tak settle. Bila sakit, dia kena makan lagi painkiller. Cakap, ni kalau makan lagi tu silap-silap potong lagi usus dia kan. Kan? Sebab apa? Lepas kena potong usus tu, dia datang bulan, dia still senggugut. Bila senggugut, saya pun sapulah minyak angin pun semua, tapi tak settle. Dia kena makan painkiller. So kita dah risau kan. Tak ada solution. Pergi jumpa doktor pun memang tak ada ubat. Okey. Pada tahun 2019, tiba-tiba isteri saya kena stroke. 2018 dia dah kena belah perut dia, dah kena potong usus. 2019 kena stroke. Masa tu kita orang tengah makan kat kedai mamak kan. Makan duduk meja. Saya dua orang duduk meja, tangan dia macam ni dekat atas meja kan. Tiba-tiba saya tengok mulut dia sengit. Lepas tu dia tak boleh cakap, abang. Dia kata dia tak boleh rasa daripada bawah leher ni sampai ke bawah. Dia tak boleh rasa. Dia macam rasa angin je. Mulut sengit. So itu pertama kali saya tengok orang stroke. You nak dengar tak saya cerita ni? Nak saya sambung ke? Ke you all dah boring lah saya punya cerita ni. Orang kena stroke macam tu rupanya. Kan? Mulut sengit. Bayang isteri saya umur 2019, umur dia 40. Mulut sengit. Abang, dia tak boleh cakap, mulut separuh lah. Abang, dia tak boleh rasa, dia macam lumpuh. Lepas tu saya pun tengah makan, saya pun panik lah. Saya jerit. Tolong. Isteri saya ni saya tak tahu kenapa dia memang kalau saya pegang dia memang dia rebah. Dia tangan dia macam ni kan, mulut sengit. Dia tak boleh cakap benda tak betul. Saya jerit, tolong. Isteri saya ni saya tak tahu kenapa apa semua. Lepas tu tiba-tiba macam kebetulan sebelah meja saya tu nurse. And then depan kedai mamak tu hospital Shah Alam dekat Avicenna. Hospital swasta lah. So kita orang makan dekat kedai mamak. Depan kedai mamak tu hospital Avicenna. Tepi saya tu nurse. Saya jerit tu, nurse tu, cik, kenapa? Saya tak tahu kenapa isteri saya ni mulut dah sengit macam ni. Sengit. Lepas tu ini nak kena stroke kan. So nurse tu dia cepat. Puan, tarik nafas. So isteri saya pun tarik nafas. So sebenarnya dia bila dia kena stroke tu, oksigen dia dah tak sampai dah kat otak dia. Dia darah tak cukup. Oksigen tak sampai kat otak dia, pump dia kena stroke. So bila nurse suruh dia tarik nafas, dia tarik. So oksigen start sampai balik dekat otak dia, dia boleh rasa balik. So kalau you jumpa sesiapa yang nak kena stroke, you suruh dia tarik nafas. Kalau you macam ada mak ke ayah ke kan, dia nak kena stroke, pesan kat dia kalau nak kena stroke,
tarik nafas sebab oksigen tak sampai. Oh kan, ada yang dengar rupanya. And then lepas tu isteri saya tarik nafas apa semua. Okay, settle lah, dia tak jadi kena stroke. Dia macam kena sekejap je. Lepas tu nurse tu cakap tarik nafas, settle, boleh. So isteri saya masih lemah lagi. Masa kena tu isteri saya period. So saya pun papah dia bawa pergi hospital. Jalan kaki bawa papah dia pergi hospital. Doktor check, ui, darah dia tak cukup. Isteri saya ni dia masalah HB low. Dia darah tak cukup. Ada tak kat sini sesiapa yang tak tahu lah, lelaki ada masalah. Dia perempuan lah. Macam isteri saya ni dia memang daripada dulu lagi dia HB low. Dia darah dia tak cukup. Dah lah darah tak cukup. Lepas tu datang bulan lagi darah dia banyak keluar. Senggugut lagi apa semua. Memang dia macam itu dia punya ni lah. Itu yang kena stroke tu. Kan? Abang ni memang pandai bercerita. Tak ada lah, biasa je. Okay. So pergi hospital. Lepas tu doktor check apa, darah tak cukup. Terus doktor masuk darah lah. Berapa beg lah masuk. Okay, lega. Lepas tu saya tanya doktor macam mana? Takkanlah saya nak biar isteri saya macam ni kan. Nanti dia datang bulan lagi, dia kena stroke lagi. Takkanlah macam ni kan. So doktor cakap ada few option untuk settlekan masalah isteri saya ni. Okay, ada tak nak tahu apakah suggestion doktor? Kan, tahun 2019. Saya di training tau. Saya di training untuk bercerita. Saya memang masuk ada training. Train the trainer. Saya belajar dengan mentor saya. Alright. So ada lagi ke? Tak, doktor tak suggest SKV. Doktor tu dia bukannya je SKV. Ada dua option. Yang pertama macam perempuan ni dia kena masuk IUD maknanya dia macam IUD ni untuk apa? Dia tak datang bulan lah. Saya tak tahu lah. Macam masuk apa benda, kapsul ke apa benda dekat dia punya kemaluan, masuk supaya dia tak period kot. Itu yang pertama lah. Masukkan IUD. Saya tak tahu, masuk dalam kemaluan dia tu, maknanya dia tak period lah. Alright, lepas tu yang kedua adalah kena buat operation, belah perut dia, lepas tu buang rahim. Itu je option dia. Kalau tak buat benda tu, mungkin isteri saya akan kena stroke lagi. Sebab apa? Dia dengan HB low-nya, dengan senggugutnya, dengan tu. So kalau tak buat benda tu, sama ada pasang IUD ataupun buang rahim, mungkin isteri saya akan kena lagi. So saya cakap kat isteri saya, doktor suggest dua benda. Pasang IUD dengan buang rahim. Pasang IUD, isteri saya ni kalau benda-benda nak masuk dalam badan dia, memang dia tak nak lah. Dia memang takut. Dia takkan masukkan apa barang pelik dalam badan dia. IUD, no, dia memang tak nak. Kau pujuk macam mana dia tak nak. Lepas tu yang kedua, belah, buang rahim. Lagi dia tak nak. Sebab apa? Dia perut dia dah 3 kali kena belah. 2 kali belah untuk beranak, dia caesar. Lepas tu yang ketiga, belah sebab nak buang usus. Ini kalau nak buang rahim kena belah 4 kali. You sanggup tak perut you tu kena belah 4 kali? IUD tu macam perancang. So IUD dia tak nak, belah buang rahim dia memang tak nak. So tak adalah. Okay, kalau tak nak, setiap 3 bulan kena pergi hospital, kena masuk darah. Itu option yang teruk lah. Kalau IUD tak nak pasang, tak nak buang rahim, lepas tu setiap 3 bulan kena pergi hospital, masuk darah. Sebab apa? Darah dia tak cukup. Dia cakap masuk darah tu memang dia tak nak. Sebab apa? Sakit, dia kata sakit. Siapa kat sini yang pernah ada pengalaman kena masuk darah? Saya tak pernah lagi. Memang dia kata nak masuk darah dalam badan tu, ya Allah, sakit gila. Lepas tu bila darah tu beku kan, kena cucuk lubang lain lagi, beku lagi, cucuk, cari-cari apa semua. Memang sakit gila. Kan? Alright. Betul, IUD tu untuk cegah kelamin. Maknanya kalau orang tu pasang IUD, dia tak period lagi. Dia tak period. Alright. So saya pun macam mana nak buat ni? Kalau tak settle benda ni, memang silap-silap isteri saya kena stroke lagi. Lepas tu yang kena stroke tu 2019. Lepas tu bila PKP, bisnes kita orang memang jatuh, melingkup apa semua.
And then kalau nak buat pembedahan tu memang saya tanya doktor lah, 20,000, 30,000 juga lah. So kita orang bisa pun teruk, memang tak mampu. And then, tapi saya kesian lah kat isteri saya, macam setiap hari dia lemah kan. Dia lemah, dia tak larat, muka pucat kan. Lepas tu dia memang mudah jatuh sakit. Isteri saya ni dia mudah demam, dia dah lah kena asma. Dia asma kan. So dia sikit-sikit dia akan sakit. Memang kesian dekat isteri saya. Tapi kita tak jumpa solution, tak jumpa. Kalau macam HB low ni, kalau pergi jumpa doktor bagi dia ubat pil besar gila, zinc lah macam tu. Kalau dia makan ubat tu, memang dia tak boleh berak. Dia memang sembelit teruk gila. Kan? So macam orang HB low, kalau you pergi klinik pergi hospital, doktor akan bagi ubat pil zinc. Ubat tu bapak besar, makan tu memang kau tak boleh berak. Dia sembelit, berak sakit kan. So tak ada solution. And then takdir apa semua, disebabkan PKP, bisnes kita orang jatuh. And then kita orang pun terpaksa, kita orang macam terjoin SKV. So bila kita join SKV, and then Dr. Syed dia duk cerita pasal reverse ni. So dia kata reverse ni untuk perempuan, bla bla apa semua. So saya kata try lah bagi reverse ni kat isteri saya. Isteri saya makan, alhamdulillah senggugut dia tak ada senggugut. Aku dulu pergi tiap-tiap bulan pergi beli menstrual apa semua. Lepas tu dah makan, lepas tu rosak lagi usul. So saya bagi reverse ni, alhamdulillah tak ada senggugut. Lepas tu bagus yang reverse ni, macam isteri saya dah umur 40 kan. Umur 40, perempuan ni umur 40, dia dah beranak apa semua. So dia punya hormon pun dah tak tu kan. So kendur sana, kendur sini, longgar sana, dia pun dah tak bermaya. Tapi bila saya bagi reverse ni fungsi dia adalah untuk tukar kita punya isteri untuk jadi anak dara. Saya tengok, saya bagi isteri saya, dia cergah, dia tenaga kan. Dia punya skin tu cantik apa semua, nampak macam anak dara. So this one very good. Very good. Kan, this one very good. Okay, tapi ini untuk settlekan senggugut. Yang ni reverse ni untuk settlekan senggugut. Okay, untuk HB low yang ni, saya bagi ni, ya Allah, settle HB low. Darah tak cukup, kau bagi ni je. Aku punyalah pergi doktor bagi zinc lah, masuk iodine lah, masuk darah lah, nak belah perut lah, nak buang rahim. Ini je settle. So dekat saya, ya Allah. So sebenarnya kenapa saya promote ni, sebab apa? Kadang-kadang you pergi hospital, jumpa doktor memang dia akan bagi advice. Bukannya salah, tapi macam doktor ni memang kalau kau nak settle masalah tu, potong je. Kan? Kalau you ada masalah HB low, buang rahim je. Kalau you ada kencing manis, kaki dah buruk, potong je. Tu doktor. Memang tak salah. Tetapi sebelum kita potong ke, belah ke, buang ke apa semua, sebenarnya kita boleh repair badan kita menggunakan bahan-bahan semula jadi. So SKV ni, dia memang buat produk supaya sebelum kau kena potong, kena belah, kena apa saja, guna produk dia, badan kita akan auto repair. So alhamdulillah isteri saya senggugut dah tak ada, HB low dah tak ada. Dia pun makin sihat, jarang jatuh sakit. Lepas tu dia dulu asma, dia makan ni Defend ni dia ni untuk orang asma very good. So dia makan ni, dia tak ada asma. So kesihatan isteri saya makin bagus semua. So alhamdulillah. So macam saya cakap, kaya kan, kaya, sihat tu pun kaya tuan-tuan kan. Ya. So kaya ni bukannya kaya duit. Kalau you sihat tu pun kaya. Sihat tu lah saya rasa lebih penting daripada duit. Kalau you sakit, kalau you ada banyak duit tapi you sakit, tak guna kan. So kita nak kaya dari segi kesihatan, kita nak kaya dari segi kewangan, kita nak kaya dari segi masa, kita nak kaya dari segi pahala. So macam saya join ni, saya promote, saya bantu orang. And then saya bantu, ada ejen saya yang boleh buat 12,000, 20,000, 50,000 kan. Kan? Suara abang macam John Lemon Hasbabun, beradik ke tak? Saya tak pernah jumpa pun. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang, tak kisahlah you nak beli produk ke, you nak jadi customer ke, you nak
jadi ejen ke, saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Untuk saya, siapa yang join team saya nak make sure saya nak bantu dia hidup sihat, saya nak bantu dia buat profit dalam masa 12 bulan, 20,000 sebulan, dia boleh bantu orang lain lagi. And then siapa yang daftar hari ni, saya bagi saya punya buku-buku yang saya tulis, tapi saya bagi bentuk download lah. Buku ni macam mana you nak jadi jutawan, macam mana you nak buat loan, macam mana you nak jadi usahawan. Saya bagi free ni. Buku ni harga dia 150. Untuk daftar modal dia RM65. Dulu nak jadi ejen SKB modal RM20,000. Sekarang ni modal dia RM65.40 untuk Semenanjung. Sabah Sarawak RM66.40, Sabah RM71.30, Singapura RM81. Macam mana saya tak ada masalah kesihatan, cuma sakit lutut. Okey, sakit lutut, you kena beli ni. You kena beli ni. Kan? Ni yang ni untuk dia kolagen tau, dia untuk sakit lutut ni. Mungkin you punya tulang rawan tu dah haus kan. So you beli ni, reverse ni. Radiant. This one untuk sakit lutut. Alright. Okay, saya flip ya kamera dia. Ni. Radiant. Okay, dia punya kesihatan sendi dan otot, peremajaan tubuh badan, kecantikan kulit, kesihatan mata dan otak, tingkatkan sistem imun badan, memelihara organ dalaman, sistem kardiovaskular, gastritis. Okey, Phytech tu minum tak? Phytech ni sebenarnya ni botol kosong ni. Ni Phytech ni dah habis. Saya letak satu sudut, macam dia ada tudung 25 ml. Lepas tu saya campur air sejuk lah. Jangan kau minum macam tu. Dia sebotol ni dia 500 ml. Satu hari you minum 25 ml je lah. Yang ni botol kosong ni, botol recycle. Kan? Saya guna ni untuk buat air minum je. So saya campur satu tudung Phytech 25 ml. Lepas tu saya campur air sejuk. Sedap. Lepas tu saya campur zero. Saya campur dengan ni 2 titik. Oh, memang sedap. Memang sedap. Phytech ni, sekejap Phytech ni dia, sekejap saya tunjuk. Saya beringus-ingus lah. Phytech ni dia ada 12 tumbuh-tumbuhan lah. Dia ada ingredient dia. Air osmosis berbalik, RO, fruktosa, durian Belanda, manggis, beri acai, alga hijau, cranberry, beri biru, roselle, buah delima, perisa buah-buahan, biji anggur, teh hijau, tomato, kulit kayu pine, alura merah, natrum berzot, kalium sorbat. Dia ada 12 bahan-bahan lah. Alright. Buah manggis. Tapi buah manggis tu dia ambil dekat kulit dia. Macam mana nak jadi ahli? You komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi link macam mana nak daftar. Alright. Satu botol berapa untung? You nak tengok tak saya punya profit? Start saya join sampai bulan November lah. Sekejap Ada tak nak tengok saya punya profit daripada Februari sampai November? Disember belum lagi, belum final lagi. Ada tak nak tengok? Ni saya punya. Saya join bulan Februari. Jualan tu saya punya group sale lah. Okay. Lepas tu tepi sekali tu saya punya untung. So 4 bulan pertama saya punya jualan tu paling tinggi 14,000 je tuan-tuan. Dan saya punya commission tak sampai 3,000 lah. Tetapi masuk bulan kelima, saya punya sale 31,000. And then saya punya profit tu 6,000 lebih. And then saya punya jualan tertinggi 830,000. Saya punya profit 64,000. Kan. And then the best part adalah modal dia 60
60 ringgit lah, tak sampai 100 ringgit. And then you tak payah pegang barang, you tak payah pegang tak payah push barang. So macam saya just guna produk and then saya share. Saya tak menjual, saya just guna produk, saya cerita pengalaman saya share, saya buat video apa semua. So dekat situ saya dapat tarik orang. Lepas tu ada yang nak beli, ada yang nak jadi agent kan. So biasa customer saya bila dah jadi customer, nanti bulan depan dia nak jadi agent. Sebab apa? Sama ada dia nak beli untuk diri dia sendiri ataupun dia pun nak promote juga kan. So boleh. Biasanya customer saya, kalau you jadi customer lagi saya suka, commission saya lagi banyak. Biasanya customer saya first kali dia beli, lepas tu dia daftar jadi agent. Sebab apa? Dia nak dapat harga murah lah kan. Alright. Ada tak? So saya sedang mencari sesiapa yang nak jadi agent. Dan tapi yang nak jadi agent ni biar yang betul-betul nak berniaga lah. Yang betul-betul macam saya suka promote. Sebab apa? Satu, dekat luar sana saya rasa ramai orang yang tak tahu pasal ada produk yang boleh membantu dia orang. Dekat sini ada tak sesiapa yang ada family yang ada kencing manis dan dia orang tak tahu, dan ada yang dah kena potong kaki. So saya nak make sure at least dia orang tahulah sebelum kaki kena potong, sebelum kena buat pembedahan apa semua, sebenarnya ada produk yang boleh selamatkan dia kan. So saya tak kisah you nak beli ke tak beli ke, orang kecam ke, tak ada masalah. Yang penting saya sampaikan. So saya cerita pengalaman saya dulu saya tak ada masalah kesihatan, cuma saya gemuk. Dulu saya gemuk dan sekarang ni berat badan saya maintain. Isi saya dengan senggugutnya, dengan HB low-nya, dengan asmanya, dengan macam-macam penyakit, sekarang ni alhamdulillah sihat. Gout boleh, gout ni. Kalau gout you kena yang ni. Gout you kena ambil Radiant ni. Tapi gout ni sebenarnya dia asal pada makanan lah. You kena stop benda-benda yang makanan susu, cheese apa semua. Sebab benda tu yang merosakkan you punya perut. So bila perut you terrosak, tu yang jadi gout tu. So first kali you kena ubah gaya hidup, you kena makan makanan sihat dan you kena ambil suplemen. Dia bukannya just ambil suplemen tapi you melantak gila-gila kan, tak boleh. Kan? Warga emas yang sakit, ni Phytech lah, you bagi Phytech. You bagi Phytech, you bagi yang ni. Biasanya orang tua Phytech dengan Radiant. Radiant ni Radiant ni untuk macam sakit lutut kan, sakit lutut, lepas tu jantung apa semua kan. And then Phytech ni untuk kencing manis. So this one dengan this one very good. Saya ada agent, mak dia ni dah tua, gigi pun dah tak ada kencing manis. And then dia bagi dekat mak dia ni Nutrell ni. Nutrell ni cuci usus perut mak dia. Dia bagi tapi bukannya bagi hari-hari lah. Dia bagi macam seminggu 2-3 kali dia bagi. Lepas tu dia bagi ni Phytech ni dekat mak dia. So kencing manis settle. And then dia bagi Defend. Defend mak dia ni memang batuk kan. Alright. So untuk orang tua boleh bagi Nutrell ni, boleh bagi ni. And then the best part, macam mak agent saya ni, dulu sebelum dia join SKV, dia dah beli macam-macam produk. Tapi mak dia tak boleh telan. Sebab apa? Tak sedap. Produk lain, dia SKV ni kelebihan dia, produk dia sedap. Macam mak dia ni, dia beli lah macam-macam. Beli daripada farmasi, beli daripada agent ni. Mak dia tak boleh makan sebab tak sedap, tak boleh telan. Biasa orang tua kan. Tapi bila dia beli produk SKV, mak dia boleh makan. Sebab apa? Sedap. Tu kelebihan dia. Produk SKV, dia punya kelebihan dia adalah sedap. Macam produk lain, saya pun beli juga brand lain, tak boleh telan. Kadang-kadang pil bapak besar kan, tak boleh telan. Macam SKV ni, produk dia insyaAllah budak-budak, orang tua pun boleh. Memang sedap kan. Okay, satu botol berapa? Kalau you nak katalog ni, saya bagi. You pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya bagi katalog. And then make sure you join dalam group Telegram. Sebab apa? SKV setiap bulan dia ada promosi. Kadang-kadang you dapat harga murah kan. Saya akan upload, kalau ada promosi, saya akan upload dalam group Telegram. So you beli lah masa promosi. Macam SKV ni, bulan lepas ada promosi, 3 botol RM330. 3 botol bulan lepas. Tapi dah habis lah. Bulan ni tak tahu ada promosi tak. So make sure you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi link Telegram, you masuk dalam group Telegram.
Kalau ada promosi, saya post dalam tu. So you beli masa promosi, you dapat jimat. Kan? Orang Singapura boleh. Orang Singapura nak beli pun boleh, nak jadi ejen pun boleh. Alright. So kalau you ada mak ayah kan, macam baru ni, okey. Ambil ingus pula. Hujan-hujan ni. Ada tisu tak? So macam baru ni, saya ada seorang customer. Kenapa ni? Saya ada seorang dia ni sebenarnya ejen lah, ejen. Dia ni ada mak dia umur dah tua tau, umur 75. Dia bagi dekat mak dia ni, Fitech ni. Mak dia umur 75. So rupa-rupanya mak dia ni dah beberapa tahun dia macam kalau nak pergi kencing tu, dia rasa nak kencing tapi bila kencing keluar sikit je. So rupa-rupanya orang tua ni, masalah dia ni, dia orang susah nak kencing. Mungkin dia punya pundi kencing pun dah tak berapa kan. So apa yang berlaku adalah mak pada ejen saya ni tiap-tiap malam tak boleh tidur. Sebab apa? Setiap malam dia kena bangun 4 kali 5 kali. Sebab apa? Nak pergi kencing. Pergi tandas nak kencing sikit, kencing tak lawas. Lepas tu tidur, lepas tu tak kencing, pergi tandas kencing sikit. So mak dia ni dah bertahun-tahun tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam kan. Kalau you nak join group Telegram, you WhatsApp saya, nanti saya bagi link. You WhatsApp saya, nanti saya bagi link. Alright. Okay, you kena WhatsApp saya dulu. WhatsApp saya, nanti saya bagi link. Alright. So kira macam mak dia pergi hospital, tanya doktor, saya susah nak kencing semua. Doktor pun tak boleh nak bagi apa, memang tak ada ubat. So anak dia beli Fitech dekat mak dia, beli Fitech. Lepas tu bagi lah mak dia pun minum kan, minum. Lepas tu mak dia call anak dia, panggil Angah, mak nak cerita ni, mak dulu ni dah berapa tahun dah, dia kata mak ni kalau nak pergi kencing memang keluar kencing sikit-sikit. Lepas tu mak tak boleh tidur malam. Sebab apa? Tiap-tiap malam nak kena bangun, nak kena kencing, pergi kencing tak keluar. Lepas tu badan mak dia tu makin besar. Susah nak kencing. Umur mak dia 75. So bila anak dia beli Fitech ni kat mak dia kata, Angah, mak sekarang ni boleh kencing. Kalau kencing tu keluar banyak apa semua. So, malam pun mak tak payah bangun tidur. Sebab apa? Memang lega. So dia kata mak dia, memang best lah makan ni. Sebab apa? Kira macam dia yang ni, dia boleh repair tau. Dia bukannya setakat kencing mana, dia boleh repair. So ada video dia dekat saya punya TikTok ni ada. You boleh tengok, ada video dia mak dia bagi macam voice note, dia bagi dekat WhatsApp, bagi kat anak dia share dekat kita orang lah. Saya ada buat video dia. So kalau ada tak sesiapa yang dekat sini dia ada mak ayah kan, yang dah tua kan, yang kadang-kadang dia orang tak cerita kan, dia tak cerita. Tapi rupa-rupanya orang tua ni dia menderita, dia tak boleh nak kencing. So you bagi ni dekat mak ayah you orang, insya-Allah sihat. So saya ada banyak testimonial customer, orang tua dia, anak dia bagi ni sihat, boleh kencing manis pun dah okey, sihat kan. Kalau boleh kita naklah mak ayah kita ni dia sampai bila-bila pun sihat. Kan, janganlah baru umur 50, 60 dah menderita, dah macam-macam kan. So kita, kalau you sayangkan mak ayah you beli ni, memang very good. Alright. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Apa-apa nak jadi ejen ke, nak beli barang ke, you boleh klik dekat saya punya bio, WhatsApp saya, nanti saya bagi detail. Nak katalog, siapa yang daftar hari ni, saya bagi ni e-book saya ni, e-book 3 ni. Harga dia 150, saya bagi free je. Alright, thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum.